Selamat sejahtera kepada semua pelanggan saluran Senja Tenang. Adakah penderitaan yang lebih pedih daripada pengkhianatan di dunia ini? Terutamanya jika pengkhianatan itu datang daripada dua insan yang paling saya cintai dan percayai di dunia. Saya pernah menyangka diri ini wanita paling bahagia di dunia. Saya memiliki segalanya. Suami yang berjaya dan penyayang, serta keluarga yang harmoni. Semuanya indah, sehinggalah petang yang malang itu tiba. Dia adalah istri kepada adik suami saya. Adik ipar yang saya sayangi dan jaga seperti adik kandung sendiri, Suraya. Mereka berdua sedang berasmara di dalam rumah saya, di atas kereta saya. Tanpa sedikit pun menyadari bahwa saya, istri dan kakak iparnya, sedang menyaksikan segala perbuatan jijik dan kotor ini dari sebalik pintu. Telinga saya menjadi pekak, tekak saya kering kontang, saya tidak mampu berkata apa-apa. Beg tangan yang saya pegang jatuh ke lantai dengan bunyi yang tumpul. Adik ipar saya, Suraya, juga mengadu tidak sihat dan meminta diri untuk berehat di biliknya. Dengan hati yang gembira membayangkan akan memasak juadah lazat untuk seisi keluarga, saya pun memandu ke pasar raya. Namun, tiba-tiba saya teringat yang dompet saya tertinggal di rumah, lalu saya segera berpatah balik. Rumah banglo kami di pinggir bandar Kuala Lumpur ini sangat selesa, dengan garaj luas yang bersambung terus ke dapur. Semakin saya menghampiri garaj, jantung saya terasa semakin sesak. Walaupun garaj itu gelap, ada bunyi aneh yang datang dari dalamnya. Bunyi erangan perlahan, desahan nafas kasar yang teratur. Naluri seorang wanita memberi amaran bahwa sesuatu yang tidak baik sedang berlaku. Seluruh badan saya mula menggigil. Dengan berhati-hati, saya menghampiri pintu garaj tanpa sebarang bunyi. Dan saat saya mengintai melalui celahan pintu yang tidak tertutup rapat, dunia saya seakan runtuh. Dalam cahaya samar yang menembusi celahan pintu, apa yang saya nampak ialah dua susuk tubuh sedang bergelumang di atas kereta Mercedes-Benz mewah yang saya hadiahkan kepadanya sempena ulang tahun perkawinan kami. Belakang badan tegap itu, tatu harimau yang sangat saya kenali di bahunya. Lelaki itu tidak lain dan tidak bukan suami saya sendiri, Amirul Hisham. Dan wanita dengan rambut hitam panjang yang terurai, bibirnya separuh terbuka menikmati kenikmatan. Ibu mertua saya seorang yang baik, cuma kelemahannya ialah terlalu mempercayai anak emasnya. Ibu mertua saya menyuruh saya menjaga nenek saya dengan baik dan tidak perlu risau tentang hal rumah. Amirul berlakon seperti seorang suami yang sangat memahami. Dia memeluk dan memujuk saya. "Jangan risau, sayang. Pergilah. Hal di sini biar abang uruskan semua. Bila nenek dah sihat nanti, baru balik." Saya sempat melihat sekelumit kilauan kegembiraan di matanya yang tidak dapat disembunyikan. Saya hanya mampu berdiri kaku di situ, mata saya terbeliak memandang pemandangan di hadapan, pikiran saya kosong. Sakit, marah, jijik. Semua perasaan bercampur baur, merobek hati saya hingga lumat. Saya mahu menjerit. Saya mahu menendang pintu ini dan merobek topeng munafik dua manusia tak tahu malu itu. Tapi saya tidak melakukannya. Menjerit, menarik rambut dan bergaduh, itu cara yang terlalu biasa. Ia mungkin melegakan kemarahan buat seketika, tetapi ia hanya akan membuatkan saya kelihatan seperti perempuan gila di mata orang lain. Mereka pasti akan menafikannya, menyalahkan saya atas segalanya, dan menuduh saya menghidap penyakit cemburu buta. Tidak. Saya tidak akan memberi mereka peluang itu. Tanpa sebarang bunyi, saya berundur perlahan-lahan. Air mata mula mengalir. Tetapi itu bukan air mata kelemahan. Itu adalah air mata kebencian yang telah bertukar menjadi ais yang dingin. Saya masuk semula ke dalam kereta dan memandu ke pintu pagar utama. Kemudian, seolah-olah baru tiba di rumah, saya menekan loceng dengan kuat. Beberapa menit kemudian, pintu utama terbuka. Suraya. Dia sudah pun menukar pakaiannya kepada yang lebih sopan, rambutnya juga telah diikat kemas. Dia tersenyum manis penuh kepura-puraan kepada saya. Kak Long, dah sampai?" "Ah, Kak Long tertinggal dompet, patah balik nak ambil." Saya menjawab dengan suara yang tenang, sehingga saya sendiri terkejut dengan ketenangan itu. Saya melangkah masuk ke dalam rumah, melewatinya. Saya coba sedaya upaya, untuk tidak memandang bibirnya yang masih sedikit bengkak. Suami saya juga turun dari tingkat atas. Dia juga sudah menukar pakaiannya kepada pakaian rumah yang bersih. "Dah balik, sayang? Abang baru je selesaikan kerja. Nah tolong sayang siapkan barbeku." Dia berkata sambil coba memeluk saya. Saya mengelak secara semula jadi. "Tak apalah. Saya nak ambil dompet dan terus ke pasar raya. Dah lambat nih." Saya tidak memberinya peluang untuk menyentuh saya dan terus naik ke tingkat atas. Malam itu,
Saya menyediakan party bar beku seperti tiada apa-apa yang berlaku. Saya ketawa dan berbual seperti biasa, menyuapkan makanan kepada suami saya, dan bertanya kabar adik ipar kesayangan saya. Mereka langsung tidak mengesyaki apa-apa. Mungkin dalam hati, mereka sedang mentertawakan kebodohan saya. Selepas party yang penuh dengan kemunafikan itu berakhir, saya masuk ke bilik air dan membuka pancuran air sekuatnya, untuk menyembunyikan bunyi tangisan yang bakal meletus. Saya berdiri di bawah pancuran air, menggosok badan saya sekuat hati, seolah-olah coba membersihkan segala kotoran dan kejijikan yang baru saya saksikan. Tetapi saya tahu, ada kotoran yang tidak akan pernah hilang selamanya. Selepas menenangkan diri, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya tidak akan membuat kecoh. Saya tidak akan membiarkan mereka tahu bahwa saya sudah mengetahui segalanya. Saya akan memasang perangkap. Perangkap yang jauh lebih licik dan kejam daripada pengkhianatan mereka. Malam itu, ketika suami saya sedang tidur nyenyak, tiba masanya untuk saya melaksanakan rancangan saya. Saya menyelinap turun ke garaj. Jaketnya tergantung di situ. Saya meraba koceknya dan menjumpai apa yang saya cari. Sebotol kecil tiup gel pelincir berwarna biru jernih tanpa jenama. Hati saya sakit sekali lagi, tetapi akal saya mengatasi segala emosi. Saya membawa gel itu ke bilik kerja. Saya membuka laci tempat kotak peralatan untuk membaiki barang-barang rumah disimpan. Saya mengeluarkan sejenis gam super kuat. Saya kembali ke bilik air dan mengunci pintu. Di bawah cahaya malap, saya dengan tenang membuka penutup tiup gel pelincir itu. Dan perlahan-lahan, tetapi dengan tegas, saya memicit keseluruhan tiup gam super kuat itu ke dalamnya. Menggunakan pencungkil gigi kecil, saya mengacaunya dengan berhati-hati agar gam itu sebati dengan gel jernih itu, tidak meninggalkan sebarang kesan. Setelah selesai, saya membersihkan muncung tiup, menutupnya kembali, dan meletakkannya semula di dalam kocek jaket suami saya seolah-olah tiada apa yang berlaku. Sepanjang proses itu, tangan saya tidak bergetar, jantung saya tidak berdebar kencang. Hanya ada satu pikiran di dalam kepala saya. Nak main permainan kotor, biar aku layan sampai habis. Nak berseronok di belakang aku, biar aku buat kau seronok sampai tak boleh berpisah selamanya. Saya tidak tahu bila mereka akan menggunakannya. Mungkin esok, mungkin minggu depan. Tetapi saya tahu, perangkap saya sudah dipasang. Dan saya tidak akan melakukan apa-apa. Saya akan terus menjadi istri yang bijaksana, kakak ipar yang baik. Saya hanya akan menunggu dengan senyap, menunggu hari di mana jeritan mereka yang penuh kesengsaraan akan bergema. Dan hari di mana saya akan menikmati drama yang hebat itu. Adakah perangkap kejam saya akan berfungsi dengan sempurna? Dan apabila kebenaran terungkap dengan cara yang paling memalukan, bagaimanakah tragedi para pengkhianat ini akan berakhir? Jika Anda ingin tahu, sila langgan dan aktifkan notifikasi saluran Senja Tenang. Jangan lepaskan sambungan kisah yang mendebarkan ini. Malam yang menentukan itu, selepas menanam benih dendam saya di dalam gel pelincir terkutuk itu, saya merasakan seolah-olah ada insan lain yang bangkit dalam diri saya. Yasmin Sofia yang semalam, istri yang bijaksana, agak naif, dan mempercayai suaminya sepenuh hati, telah mati. Dia mati di sebalik pintu garaj, di tengah-tengah bunyi lucah dan pengkhianatan yang terang-terangan. Yang bangun pada keesokan paginya adalah Yasmin Sofia yang sama sekali berbeza, masih dengan senyuman lembut, pandangan mata yang mesra, tetapi di sebaliknya tersembunyi kedinginan, perhitungan yang teliti, dan keazaman sekeras keluli yang saya sendiri terkejut. Saya sudah bersedia untuk menjadi pelakon dan pengarah dalam drama tragedi hidup saya sendiri. Dan drama saya bermula pada pagi itu juga, di meja sarapan. Saya bangun lebih awal daripada biasa dan menyediakan sarapan mewah yang penuh dengan makanan kegemaran suami dan adik ipar kesayangan saya. Tolong. Sakit sangat. Keadaan Suraya lebih menyedihkan. Dia menangis tanpa suara, seluruh badannya kejang. Wajahnya yang cantik selama ini hancur sama sekali karena kesakitan dan ketakutan yang melampau. Abang, sakit sangat, tolong. Tolong lepaskan saya. Itulah kesan gam super kuat yang telah saya sediakan. Apabila dicampurkan dengan gel pelincir, ia tidak akan mengeras serta-merta. Ia akan mengekalkan sifat pelincirnya untuk seketika. Satu perbuatan mesra yang sudah lama tidak saya lakukan. Suraya, Kak Long tengok kulit awak nampak kering sikit sekarang nih. Mungkin sebab banyak sangat duduk dalam bilik berhawa dingin agaknya. Apa kata petang nih kita pergi spa? Kak Long baru dapat baukar rawatan kulit eksklusif,
segan pulak nak pergi seorang. Suraya terdiam seketika. Mungkin dia langsung tidak menjangkakan tawaran seperti ini. Dia memandang saya sekali, kemudian mengerling ke arah suami saya, Amirul, yang baru turun dari tangga, seolah-olah menunggu arahan, tetapi saya lebih pantas. Saya berkata kepada suami saya dengan suara yang manja, "Sayang, boleh tak saya bawa Suraya pergi rawatan kecantikan? Perempuan kenalah jaga penampilan, kan? Betul tak? Abang tolong tengok-tengokkan rumah ya." Tak apalah, abang kan sibuk dengan kerja sekarang, pergi je kerja, hal rumah biar saya uruskan. Saya sengaja berlakon seperti istri yang tidak mengesyaki apa-apa. Saya memberinya masa lapang tanpa pengawasan saya, sengaja menghalaunya ke pejabat. Amirul kelihatan terkejut seketika, tetapi kemudian dia mula mengikut rentak drama saya. Dia tersenyum dengan senyuman palsu yang kini membuatkan saya loya. "Betul kata sayang tuh, pergilah berseronok berdua. Abang balik awal malam nih." Begitulah, saya membawa adik ipar saya ke spa. Sepanjang petang itu, saya melakonkan watak kakak ipar yang sempurna. Saya berbual dengannya tentang fashion, kosmetik, dan pelbagai perkara remeh-temeh, malah menghadiahkannya sehelai gaun baru yang mahal. Dia tidak henti-henti mengucapkan terima kasih sambil menerima hadiah itu, tetapi saya dapat membaca kewaspadaan dan keheranan yang masih tersisa di matanya. Mungkin dalam hati dia tertanya-tanya mengapa tiba-tiba saya melayannya dengan begitu baik. Tetapi kebodohan orang yang diselubungi rasa bersalah menghalangnya daripada berpikir lebih jauh. Dia mungkin hanya berpikir secara mudah bahwa saya menyesal karena telah lama mengabaikannya. Untuk beberapa hari berikutnya, saya terus melakonkan watak saya. Saya melayan suami saya dengan lebih mesra daripada biasa. Saya tidak lagi berleter walaupun dia pulang lewat. Saya sentiasa menyediakan pakaian yang bersih dan wangi untuknya, termasuk jaket yang mengandungi hadiah istimewa yang telah saya sediakan. Saya juga melayan Suraya seperti adik kandung. Kami pergi membeli belah bersama, saya memasak makanan yang lazat untuknya, malah saya selamba memberitahunya jadwal kerja suami saya. Seperti minggu ini dia perlu keluar kawasan untuk beberapa hari, atau hujung minggu ini suami saya akan berada di rumah seorang diri. Saya sedang mencipta peluang, perangkap manis yang tidak mungkin dapat ditolak oleh kedua-dua pendosa itu. Saya sedang mencipta ruang yang sempurna untuk mereka berdua. Saya kenal mereka. Seorang lelaki patriarki yang suka menunjuk-nunjuk, dan seorang adik ipar yang bercita-cita tinggi dan cetek akal. Jika mereka dibiarkan berdua tanpa pengawasan saya, mereka pasti tidak akan melepaskan peluang keemasan itu. Dan akhirnya, saat yang genting itu tiba. Hujung minggu di mana saya merancang drama terakhir saya. Semasa sarapan pagi itu, saya tiba-tiba menunjukkan muka sedih. Saya memberitahu bahwa saya baru menerima panggilan telepon yang mengatakan nenek saya di kampung sedang sakit tenat. "Sayang, saya kena balik kampung jenguk nenek." Saya berkata kepada suami saya dengan suara yang penuh kebimbangan. "Nampaknya kena tinggal beberapa hari untuk jaga nenek. Abang jaga diri baik-baik kat rumah ya." Ibu mertua saya yang mendengar turut risau dan bertanya kabar. Adik ipar saya, Suraya, juga mengadu tidak sihat dan meminta diri untuk berehat di biliknya. Dengan hati yang gembira membayangkan akan memasak juadah lazat untuk seisi keluarga, saya pun memandu ke pasar raya. Namun, tiba-tiba saya teringat yang dompet saya tertinggal di rumah, lalu saya segera berpatah balik. Rumah banglo kami di pinggir bandar Kuala Lumpur ini sangat selesa, dengan garaj luas yang bersambung terus ke dapur. Semakin saya menghampiri garaj, jantung saya terasa semakin sesak. Dia pasti menganggap ini peluang keemasan. Adik ipar saya, Suraya, juga pandai berlakon. Dia memegang tangan saya dengan mata yang berkaca-kaca. "Kak Long, hati-hati ya, jangan risau, Abang dan Mak, Suraya akan jaga baik-baik. Semua biar Suraya uruskan." Saya mengangguk dan tersenyum paksa. "Ya, Kak Long harapkan Suraya J." Saya sengaja menekankan ayat itu. Para pelanggan sekalian, kesabaran seorang wanita yang terluka kadangkala lebih menakutkan daripada kemarahan seekor singa. Saya tidak pergi ke kampung. Sebaliknya, saya menyewa sebuah bilik hotel dan menunggu drama hebat saya berakhir. Saya menasihati diri sendiri. Jangan terburu-buru, kena bertenang. Sebuah drama yang baik memerlukan masa untuk para pelakonnya menjiwai watak dan mencapai kemuncak. Sepanjang masa itu, saya langsung tidak menelepon ke rumah. Untuk memberi kebebasan mutlak kepada kedua-dua pendosa itu, saya dapat bayangkan betapa gembiranya mereka di rumah. Pasti mereka menikmati makan tengah hari yang menyeronokkan, dan selepas itu mencari alasan untuk tinggal berdua.
Saya sengaja meninggalkan kunci villa percutian keluarga kami di Janda Baik di rumah. Tempat itu adalah ruang yang sangat privasi dan terpencil, surga yang sempurna untuk menikmati masa depan. Dan saya yakin mereka tidak akan melepaskan petunjuk saya. Kira-kira pukul 1 malam, ketika saya mulai berasa resah, telepon saya berdering. Nomor adik ipar saya, Imran. Jantung saya berdegup kencang. Drama ini sedang menuju ke kemuncaknya. Tetapi saya tidak terus menjawab panggilan itu. Saya biarkan ia berdering lama sehingga terputus. Beberapa saat kemudian, Imran menelepon lagi. Masih senyap. Saya tahu semakin lama saya tidak menjawab, semakin cemas dia. Kira-kira 5 menit kemudian, panggilan masuk dari nomor lain. Ibu mertua saya. Kali ini, saya menjawab. Hello, Mak, saya nih. Saya sengaja membuat suara serak seolah-olah baru bangun dari tidur selepas perjalanan yang jauh. Yasmin, ada masalah besar. Amirul dengan Suraya, mereka dalam bahaya. Suara ibu mertua saya hampir menangis. Dalam hati saya, kegembiraan dingin membuak-buak, tetapi di luaran saya berlakon dengan sempurna. Hah, Amirul dengan Suraya? Kenapa dengan mereka, Mak? Mak, bertenang dulu, cerita perlahan-lahan. Imran baru telepon Mak, ibu mertua saya tidak dapat meneruskan kata-katanya. Imran kata, Amirul dengan Suraya ada kat villa kita. Tak tahu apa yang mereka buat, tapi keadaan mereka berdua pelik sekarang. Imran kata dia dengar jeritan dengan suara minta tolong dari dalam bilik tidur, tapi pintu terkunci dari dalam. Dia panggil banyak kali pun tak ada jawaban, dia takut sangat sampai telepon Mak, Yasmin, agaknya ada perompak masuk rumah ke? Atau ada benda buruk jadi kat mereka. Ketakutan ibu mertua saya itu benar, dia benar-benar risaukan anak dan menantu bongsunya. Ibu mertua saya langsung tidak tahu bahwa kemalangan yang mereka alami itu adalah akibat perbuatan mereka sendiri, dan sayalah yang menyalakan apinya. Mak, macam mana boleh jadi macam nih? Saya menjerit di telepon. Jeritan yang penuh dengan ketakutan dan kejutan. Mak jangan risau, mungkin ada salah faham je. Saya coba telepon Amirul. Jangan, Yasmin. Ibu mertua saya memintas dengan cemas. Mak dah telepon mereka berdua berpuluh kali, tak ada siapa yang jawab. Macam nilah. Kamu datang ke villa sekarang juga. Mak dengan Imran pun tengah dalam perjalanan ke sana. Kita jumpa kat sana. Kita tengok apa jadi kat mereka, kena panggil ambulans juga. Cepat datang ya. Ibu mertua saya terus meletakkan telepon, tanpa memberi saya peluang untuk menolak. Rancangan saya berjaya dengan sempurna. Kini bukan sahaja adik ipar, malah ibu mertua saya juga akan menjadi saksi kepada drama memalukan yang akan berlaku. Saya tidak tergesa-gesa. Saya duduk dengan tenang dan menghabiskan teh saya. Saya perlu memberi mereka masa yang cukup untuk tiba di sana dahulu, agar ketakutan dan kebimbangan mereka mencapai kemuncaknya. Kira-kira 30 menit kemudian, saya dengan tenang memanggil taksi. Malam ini, 2 ekor burung phoenix itu tidak akan bangkit dari abu, sebaliknya akan membakar diri mereka sendiri di dalam api nafsu dan dosa. Saya duduk di dalam kereta, memandang lampu jalan yang berlalu di luar tingkap. Hati saya luar biasa tenang. Saya tidak tahu pemandangan apa yang menanti saya, tetapi satu perkara yang pasti. Ia akan menjadi satu babak yang tidak akan mereka lupakan seumur hidup. Apabila taksi memasuki jalan menuju ke villa, dari jauh saya nampak cahaya lampu depan kereta lain dan bayang-bayang 2 orang yang berjalan mundar-mandir dengan cemas. Ibu mertua saya dan adik ipar saya, Imran. Tirai drama akan ditutup. Saya membayar tambang taksi dan bergegas ke arah mereka. Dengan wajah seorang istri dan kakak ipar yang risaukan suami dan adik iparnya, saya berkata dengan suara yang cemas dan resah. Mak, Imran, apa yang dah jadi nih? Mana Amirul dengan Suraya? Sebaik sahaja melihat saya, ibu mertua saya hilang pertimbangan. Dia berlari ke arah saya, memegang tangan saya dan menangis teresak-esak. Yasmin, kamu dah sampai. Mak takut sangat. Amirul dengan Suraya ada kat dalam bilik tidur atas tuh. Pintu terkunci dari dalam, panggil banyak kali pun tak jawab, cuma dengar sayup-sayup suara mengerang dengan menangis. Mak takut, mak rasa ada benda buruk jadi kat mereka. Suami Suraya, Imran, juga pucat lesi. Dia berkata dengan tergagap-gagap. Kak Long, saya ada dengar suara Abang Long minta tolong, tapi suara dia perlahan sangat. Agaknya ada perompak masuk rumah dan jadikan mereka tebusan tak? Saya melihat wajah mereka yang ketakutan, dalam hati saya merasakan kegembiraan yang dingin,
tetapi di luaran saya melakonkan watak dengan sempurna. Saya berlakon seolah-olah sangat ketakutan. Ya Tuhan, macam mana boleh jadi macam nih? Nih ada kunci pendua. Imran, cepat buka pintu. Tangan Imran terlalu menggeletar sehingga dia tidak dapat memasukkan kunci ke dalam lubang dengan betul. Tapi pintu ini diselak dari dalam. Kunci ini tak boleh buka. Kalau macam tuh, kita kena pecahkan pintu. Saya menjerit dengan tegas, seolah-olah dalam keadaan cemas. Imran kan kuat, pecahkan pintu tuh. Cepat, kita kena selamatkan Abang Long dengan Suraya. Kata-kata saya seolah-olah menyedarkan Imran. Dia tidak lagi teragak-agak, berundur beberapa langkah, mengambil ancang-ancang dan menghempaskan bahunya sekuat hati ke pintu kayu jati itu. Gedegang. Pintu itu bergegar kuat tetapi tidak berganjak. Gedegang, gedegang. Dia menghempas badannya beberapa kali lagi. Ibu mertua saya berdiri di sebelahnya, merapatkan kedua-dua tangannya, dan tidak henti-henti berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah selamatkan anak-anakku." Akhirnya, pada percobaan kelima, selak besi itu patah dan tercabut. Pintu kayu yang berat itu terbuka luas. Dan kami bertiga, ibu mertua saya, Imran, dan saya, kaku di situ melihat pemandangan di hadapan kami. Pemandangan yang tidak mungkin lebih dahsyat, aneh, dan memalukan. Di dalam bilik tidur mewah itu, di atas katil besar tempat kami suami istri biasa beradu setiap hujung minggu, tiada perompak, hanya suami saya, Amirul, dan adik ipar saya, Suraya. Tetapi mereka bukan tebusan, mereka dalam keadaan bogel. Kedua-duanya tanpa seurat benang pun, melekat antara satu sama lain dalam posisi lucah yang tidak terkata. Tetapi yang paling mengerikan bukanlah keadaan bogel mereka, tetapi keadaan fisikal mereka. Kedua-duanya melekat rapat seolah-olah satu badan, langsung tidak dapat dipisahkan. Wajah mereka berkerut menahan kesakitan, peluh membasahi badan mereka. Amirul coba sedaya upaya untuk melepaskan diri, tetapi semua usahanya sia-sia. Dia hanya mampu mengerang dengan suara yang lemah. "Tolong, tolong, sakit sangat." Keadaan Suraya lebih menyedihkan. Dia menangis tanpa suara, seluruh badannya kejang. Wajahnya yang cantik selama ini hancur sama sekali karena kesakitan dan ketakutan yang melampau. "Abang, sakit sangat, tolong. Tolong lepaskan saya." Itulah kesan gam super kuat yang telah saya sediakan. Apabila dicampurkan dengan gel pelincir, ia tidak akan mengeras serta-merta. Ia akan mengekalkan sifat pelincirnya untuk seketika. Tetapi apabila geseran dan suhu badan meningkat, tindak balas kimia akan berlaku, mengubahnya menjadi bahan pelekat yang sangat kuat. Menjadi rantai besi halimunan yang mengikat kedua-dua pendosa itu bersama-sama pada saat mereka melakukan dosa. Ibu mertua saya tidak dapat lagi berdiri melihat pemandangan itu. Dia menjerit dan rebah ke lantai, tidak sadarkan diri. Adik ipar saya, Imran, kaku di situ seperti batu. Dia sedang melihat istri yang amat dicintainya melekat bogel bersama abang kandungnya sendiri. Wajahnya bertukar pucat, kemudian merah, kemudian biru. Dia tidak menjerit, tidak memaki. Hanya memandang pemandangan di hadapannya dengan mata kosong, terbeliak. Kejutan ini terlalu besar. Ia telah menghancurkan sepenuhnya jiwa seorang lelaki yang selama ini lembut dan baik hati. Saya berundur selangkah dan bersandar di dinding. Saya menutup mulut dengan tangan, bahu saya terhinjut-hinjut. Mungkin orang lain menyangka saya sedang menangis karena terkejut. Tetapi tidak, para pelanggan sekalian, saya sedang ketawa, ketawa tanpa suara. Senyuman kegembiraan yang dahsyat meletus di sebalik telapak tangan saya. Babak yang hebat, drama ini sungguh jauh lebih hebat daripada yang saya bayangkan. Para pelanggan sekalian, untuk memahami mengapa saya memilih cara yang begitu kejam tanpa teragak-agak, kita perlu kembali ke masa lalu. Ke permulaan di mana semua pengkhianatan ini bermula. Tragedi hari ini tidak dibina dengan batu bata, tetapi dengan pengorbanan bodoh saya dan ketamakan tidak terhingga seorang lelaki yang pernah saya cintai seperti nyawa saya sendiri. 5 tahun yang lalu, saya bukanlah seorang suri rumah yang hanya sibuk di dapur seperti sekarang. Saya adalah seorang juru kimia yang berkelulusan cemerlang dan bekerja di sebuah syarikat farmaseutikal multinasional yang besar. Saya mempunyai masa depan yang cerah, kerjaya yang menjanjikan, dan harta yang tidak sedikit. Ibu bapak saya meninggal dunia awal akibat kemalangan tragis, meninggalkan seluruh harta pusaka mereka kepada saya. Sebuah rumah kedai di Bukit Bintang dan simpanan bernilai jutaan ringgit. Saya mempunyai segalanya, kecuali satu perkara, cinta sejati.
Kemudian saya bertemu dengan Amirul. Dia pada masa itu hanyalah seorang jurutera pembinaan miskin yang bekerja di sebuah syarikat kecil. Dia mempunyai bakat dan cita-cita, tetapi tiada modal maupun peluang. Saya tertarik dengan keazaman dan usahanya. Dia berbeza daripada lelaki lain di sekeliling saya. Mereka hanya mendekati saya karena harta saya. Tetapi dia mendekati saya dengan perhatian yang tulus dan sederhana. Dia tidak menghadiahkan saya bunga mawar, sebaliknya pasu sukulen kecil yang ditanamnya sendiri. Kami tidak makan di restoran mewah, sebaliknya makan charqui teo bersama di gerai tepi jalan. Di sisinya, saya menemui ketenangan dan perasaan benar-benar dicintai. Saya mencintainya dengan sepenuh hati, tanpa sebarang perhitungan, dan saya memutuskan untuk membantunya mencapai impiannya. Apabila dia memberitahu saya bahwa dia ingin menubuhkan syarikat pembinaannya sendiri tetapi terhalang oleh modal, saya tidak teragak-agak walau sesaat pun. Saya membuat keputusan yang kemudiannya saya sadari adalah kesilapan terbesar dalam hidup saya. Saya menjual rumah kedai peninggalan ibu bapak saya di Bukit Bintang. Dengan uang itu, ditambah dengan semua simpanan saya memberikannya sejumlah uang yang sangat besar, mencecah jutaan ringgit. Tetapi itu bukanlah hadiah. Saya cukup bijak untuk tahu bahwa uang dan cinta perlu diasingkan dengan jelas. Kami menubuhkan sebuah syarikat sendirian berhad bernama A.Y. Holdings. Secara undang-undang, saya adalah pemegang saham terbesar dengan 70% pegangan. Dia, sebagai balasan untuk tenaga dan kepakarannya, memegang 30% saham dan jawatan sebagai pengarah urusan. Tetapi dia memujuk saya dengan kata-kata manis. "Yasmin, awak kan perempuan, kenapa nak peningkan kepala dengan urusan bisnis yang rumit nih? Kalau orang tahu syarikat nih atas nama istri, nanti mereka akan pandang rendah pada abang, anggap abang tak ada kebolehan, cuma menumpang harta istri. Abang nak ke suami awak dilayan macam tuh, biarlah abang jadi pengarah, awak jadi tulang belakang abang yang kukuh. Jadilah istri yang bijaksana yang menjaga rumah tangga. Abang janji, abang tak akan hianati kepercayaan sayang. Semua yang abang dapat, semuanya milik sayang. Saya percaya pada janji itu." Saya buta dengan kata-kata tentang maruah seorang lelaki dan air muka seorang suami. Saya bersetuju. Saya menandatangani dokumen dan bersetuju untuk kekal sebagai pemegang saham senyap. Saya melepaskan kerjaya saya yang cemerlang dan menjadi seorang suri rumah yang berdedikasi sepenuhnya untuknya dan keluarga. Saya menyerahkan segalanya kepadanya, uang saya, kerjaya saya, dan juga kuasa ke atas hidup saya sendiri. Dengan kepercayaan naif bahwa pengorbanan saya akan dibalas dengan cinta abadi. A.Y. Holdings berkembang pesat di bawah pengurusan Amirul dan sokongan keuangan saya yang kukuh. Dia memang berbakat, dan apabila diberi peluang, dia menyerlahkan bakatnya sepenuhnya. Dia berjaya mendapatkan proyek-proyek besar berturut-turut, membina reputasi dalam industri. Uang mula mengalir masuk seperti air. Kami membeli rumah banglo yang besar, membeli kereta import mewah. Kehidupan kami memasuki fasa baru. Tetapi pada masa itulah Amirul juga mula berubah. Dia bukan lagi jurutera miskin dan sederhana yang saya kenali dahulu. Dia menjadi seorang pengarah yang berjaya, dipuji dan dicemburui ramai. Dia mula percaya bahwa semua kejayaan ini adalah hasil usahanya seorang diri. Dia perlahan-lahan melupakan istri yang telah mengorbankan segalanya untuk meletakkan batu bata pertama empayarnya. Dia mula menganggap kewujudan saya sebagai sesuatu yang biasa, dan pengorbanan saya sebagai sesuatu yang sememangnya patut saya lakukan. Pengkhianatan hari ini dibina di atas batu bata pengorbanan bodoh dan keangkuhan yang dibiarkan itu. Para pelanggan sekalian, jika keangkuhan dan sikap tidak mengenang budi suami saya adalah tanah yang subur untuk pengkhianatan, maka adik ipar saya, Suraya, adalah benih racun yang ditanam di tanah itu. Dan benih itu bercambah menjadi sulur paut syaitan yang menjerut perkawinan saya, perlahan-lahan mencekiknya hingga mati. Dia tidak datang sebagai musuh pada mulanya. Dia datang dengan topeng yang paling sempurna, topeng seorang adik ipar yang naif, komel, dan sentiasa berkata dia menghormati kakak iparnya. Suraya menjadi istri kepada adik ipar saya, Imran, 2 tahun selepas saya berkahwin. Imran seorang yang baik hati, agak lembut, dan seorang pekerja pejabat biasa. Sebaliknya, Suraya cantik, pandai berkata-kata manis, dan manja. Latar belakang keluarganya juga tidak senang. Sejak awal, saya benar-benar kasihan padanya. Saya melihat diri saya sendiri dalam dirinya yang muda dan kekok melangkah ke dalam keluarga baru. Saya berjanji pada diri sendiri. Sebagai istri sulung dan kakak ipar, saya bertanggung jawab untuk menyayangi,
menjaga, dan membimbingnya. Dan saya melakukannya. Saya melayannya seperti adik kandung. Saya mengajarnya segala-galanya, dari urusan dapur, cara melayan ibu mertua, hinggalah cara menjaga suami, tanpa sebarang rahasia. Apabila dia mengadu bahwa kerja keraninya membosankan dan gajinya kecil, saya meminta suami saya, Amirul, untuk mengambilnya bekerja di A.Y. Holdings. Dengan satu perkataan dari saya pada masa itu, dia dengan mudah mendapat jawatan di bahagian pentadbiran yang selesa dengan gaji yang tinggi, sesuatu yang tidak pernah diimpikannya. Apabila mereka suami istri menghadapi masalah keuangan dan ingin memohon pinjaman perumahan, sayalah yang menjadi penjamin dan meminjamkan mereka sejumlah uang yang besar tanpa faedah. Saya melakukan semua itu tanpa sebarang perhitungan, dengan hati yang tulus. Saya pikir hubungan kami sebagai ipar duai akan sentiasa mesra begini. Saya naif mempercayai ucapan terima kasihnya yang tidak henti-henti, pelukannya yang mesra, dan pandangan matanya yang penuh hormat. Beruntungnya Kak Long, dia selalu berkata kepada saya, dengan suara yang penuh dengan rasa cemburu, "Dahlah cantik, pandai, dapat pula suami macam Abang Amirul yang berjaya dan sayangkan istri. Kalau Suraya dapat jadi separuh macam Kak Long pun dah cukup." Pada masa itu, saya hanya berasa gembira dan bangga mendengarnya. Saya tidak sadar, di sebalik topeng penghormatan itu, api cemburu dan kebencian sedang membara secara senyap. Dia bukan menghormati saya. Dia mendambakan semua yang saya miliki. Kehidupan mewah di rumah banglo ini, pengiktirafan ibu mertua, dan yang paling penting, suami saya yang berjaya dan berkuasa. Dia mula melaksanakan rancangannya dengan sangat licik. Dia tidak pernah memburukkan saya. Sebaliknya, dia memuji saya di hadapan semua orang. Tetapi itu adalah pujian beracun yang mempunyai niat tersembunyi. Di hadapan ibu mertua, dia akan berkata dengan selamba, "Suami Suraya tuh selesa sangat dengan keadaan sekarang, tak ada cita-cita nak maju." Suraya tengok Abang Amirul, rasa hormat sangat. Kalaulah suami Suraya ada sedikit pun sifat tegas dan jantan macam abang, dia merendah-rendahkan suaminya sendiri untuk menaikkan suami saya. Tepat menyasarkan keangkuhan dan sifat patriarki yang semakin membesar di dalam diri Amirul, dan dia mula menggoda secara halus. Dia mempunyai bakat dan cita-cita, tetapi tiada modal maupun peluang. Saya tertarik dengan keazaman dan usahanya. Dia berbeza daripada lelaki lain di sekeliling saya. Mereka hanya mendekati saya karena harta saya. Tetapi dia mendekati saya dengan perhatian yang tulus dan sederhana. Dia tidak menghadiahkan saya bunga mawar, sebaliknya pasu sukulen kecil yang ditanamnya sendiri. Kami tidak makan di restoran mewah. Sebaliknya makan charkui teo bersama di gerai tepi jalan. Apabila saya tiada di rumah, dia sengaja memakai baju tidur nipis dan mundar-mandir di hadapan Amirul. Dia akan menyentuh tangannya ketika menghulurkan segelas air. Dia akan menghantar message bertanya kabar pada tengah malam dengan emoji yang penuh makna. Mereka berjumpa secara rahasia di luar dengan alasan urusan kerja bersama. Malah, seperti petang yang malang yang saya saksikan sendiri, mereka tanpa segan silu berasmara di dalam rumah saya, di atas kereta saya. Ular yang saya bela dengan penuh kasih sayang tidak lagi hanya mencemburui secara senyap. Ia telah menunjukkan taringnya yang berbisa dan mula menggigit jantung saya. Tetapi dia tidak tahu. Apabila taksi memasuki jalan menuju ke villa, dari jauh saya nampak cahaya lampu depan kereta lain dan bayang-bayang dua orang yang berjalan mundar-mandir dengan cemas. Ibu mertua saya dan adik ipar saya, Imran. Tirai drama akan ditutup. Saya membayar tambang taksi dan bergegas ke arah mereka. Dengan wajah seorang istri dan kakak ipar yang risaukan suami dan adik iparnya, saya berkata dengan suara yang cemas dan resah. Dia mempunyai bakat dan cita-cita, tetapi tiada modal maupun peluang. Saya tertarik dengan keazaman dan usahanya. Dia berbeza daripada lelaki lain di sekeliling saya. Mereka hanya mendekati saya karena harta saya. Tetapi dia mendekati saya dengan perhatian yang tulus dan sederhana. Dia tidak menghadiahkan saya bunga mawar, sebaliknya pasu sukulen kecil yang ditanamnya sendiri. Kami tidak makan di restoran mewah, sebaliknya makan charkui teo bersama di gerai tepi jalan. Dan dengan tenang, saya menekan 999. "Hello, 999 di sini." "Hello," saya berkata. Saya sengaja membuat suara cemas dan resah, seperti orang dalam keadaan kecemasan. Ada ahli keluarga saya kemalangan. 2 orang. Badan mereka melekat dan tak boleh dipisahkan. Nampak macam kritikal sangat. Alamatnya di Villa Phoenix, nomor 12. Tolong datang cepat. Saya sengaja bercakap dengan kuat dan jelas,
dan tidak lupa untuk menekankan perkataan badan melekat. Saya tahu panggilan ke-999 sentiasa direkam. Kata-kata saya akan menjadi bukti pertama dan kenyataan paling objektif mengenai kemalangan aneh ini. Selepas meletakkan telepon, saya berpaling kepada Imran yang masih berdiri kaku seperti orang hilang akal. Saya mendekatinya dan meletakkan tangan di bahunya. Imran, sedarkan diri. Awak lelaki. Kena kuat. Dia memandang saya dengan mata kosong. Kak Long, kenapa? Kenapa Suraya? Kenapa abang? Saya pun tak tahu. Saya menggelengkan kepala dan berkata dengan suara yang penuh simpati. Tapi sekarang bukan masa untuk bertanya kenapa. Yang penting kita hantar mereka ke hospital dulu. Kira-kira 15 menit kemudian, bunyi siren ambulans bergema kuat di luar. 2 orang paramedik lelaki dan seorang juru rawat wanita bergegas masuk ke dalam rumah dengan pengusung. Apabila mereka masuk ke bilik tidur dan melihat pemandangan di hadapan mereka, ketiga-tiganya tergamam seketika. Mungkin sepanjang kerjaya mereka, ini kali pertama mereka berdepan dengan kemalangan sebegini aneh. Hanya boleh dipisahkan dengan kaedah pakar. Kalau dibiarkan lama macam nih, boleh jadi bahaya, nekrosis tisu, dan sebagainya. Dan drama yang paling memalukan pun bermula, tidak dapat dipisahkan bermakna mereka terpaksa dibawa ke ambulans dalam posisi memalukan itu. Kedua-dua paramedik itu bersusah payah memindahkan mereka yang melekat itu ke atas pengusung. Juru rawat wanita itu bergegas membawa selimut nipis untuk menutup mereka, tetapi selimut itu terlalu kecil untuk menutup sepenuhnya badan bogel dan posisi aneh mereka. Maka, bermulalah sebuah komedi tragis. Pengusung yang membawa 2 orang yang melekat bogel itu dibawa keluar dari bilik, melalui ruang tamu, dan ke halaman. Pada masa itu, beberapa orang jiran yang ingin tahu akibat bunyi bising dan siren ambulans telah keluar untuk melihat. Ibu mertua dan Imran menundukkan kepala, tidak berani memandang sesiapapun. Saya mengikuti dari belakang, masih mengekalkan riak wajah risau dan cemas, tetapi jauh di dalam hati, saya merasakan kegembiraan yang tidak terkata. Ini baru permulaan. Kesakitan fisikal yang mereka alami tidak ada apa-apanya berbanding dengan penghinaan mental yang bakal mereka tanggung. Saya dah kata, kan, mereka akan membayar harga yang sangat mahal. Dan harga itu baru sahaja mula dikira. Ambulans meluncur laju membelah malam yang sunyi di pinggir bandar, menuju ke hospital besar di pusat bandar dengan siren yang meraung. Udara di dalam ambulans lebih berat dan menyesakkan daripada di bilik tidur yang malang itu. Suami saya, Amirul, dan adik ipar saya, Suraya, menggigil di bawah selimut nipis, bukan sahaja karena kesakitan, tetapi juga karena kehinaan. Erangan lemah mereka bercampur dengan bunyi siren yang sayu, menjadi musik latar tragis untuk masa depan mereka yang telah hancur. Saya, ibu mertua, dan Imran duduk di kerusi bertentangan tanpa berkata apa-apa. Masing-masing hanyut dalam badai pikiran sendiri. Apabila kereta berhenti di hadapan unit kecemasan hospital, babak kelam kabut dan komedi itu bersambung lagi. Juru rawat dan dokter yang telah dimaklumkan lebih awal bergegas keluar menyambut dengan katil roda. Tetapi apabila mereka mengangkat selimut untuk memeriksa keadaan, semua terdiam seketika. Pandangan ingin tahu dan bisikan pesakit serta waris lain di koridor sekali lagi tertumpu kepada kami. Bisikan itu sekali lagi melukakan hati keluarga kami dengan dalam. Ibu mertua saya terpaksa berpegang erat pada lengan Imran untuk terus berdiri. Rambutnya yang sentiasa disanggul kemas kini kusut masai, dia kelihatan 10 tahun lebih tua dalam sekelip mata. Imran hanya memandang kosong ke arah pintu unit kecemasan tempat istri dan abangnya dibawa masuk. Entah apa yang difikirkannya, mungkin pikirannya kosong sama sekali. Kami disuruh menunggu di luar, masa berlalu dengan perlahan dan berat, setiap saat terasa seperti penyiksaan. Saya duduk di kerusi ruang menunggu yang sejuk, memandang ke arah pintu unit kecemasan yang tertutup rapat. Tiada sedikit pun kebimbangan di hati saya. Saya tidak risaukan nyawa mereka. Saya tahu walaupun gam super itu beracun, ia telah dicairkan dan hanya terkena pada kulit, jadi ia tidak akan meragut nyawa, ia hanya akan memberikan kesakitan dan kehinaan, dan itulah yang saya mahukan. Saya dan ibu mertua saya duduk di kerusi ruang menunggu yang sejuk. Ibu mertua saya tidak lagi menangis. Dia hanya duduk kaku seperti batu, memandang ke ruang kosong dengan mata yang kosong. Kesunyiannya lebih menakutkan daripada tangisannya. Saya tahu di dalam hatinya, sebuah dunia sedang runtuh. Ibu mertua saya seorang yang kuat dan agak tegas. Dia kehilangan suami awal dan membesarkan 2 orang anak lelakinya seorang diri. Sepanjang hidupnya, kebanggaan terbesarnya dan satu-satunya tujuan hidupnya adalah kedua-dua anak lelakinya.
Ibu mertua saya sentiasa berbangga karena telah membesarkan 2 orang anak lelaki yang berjaya dan berbakti. Anak sulungnya, Amirul, seorang pengarah yang berkebolehan dan menjadi tonggak ekonomi keluarga. Anak bongsunya, Imran, baik hati dan lembut, menjadi tempatnya bergantung secara emosi. Ibu mertua saya percaya dengan teguh bahwa keluarga kami adalah keluarga contoh yang harmoni, bahagia, dan tanpa sebarang cacat celah. Ibu mertua saya juga sangat menyayangi saya. Saya tahu, tetapi apabila mereka mengangkat selimut untuk memeriksa keadaan, semua terdiam seketika. Pandangan ingin tahu dan bisikan pesakit serta waris lain di koridor sekali lagi tertumpu kepada kami. Bisikan itu sekali lagi melukakan hati keluarga kami dengan dalam. Ibu mertua saya terpaksa berpegang erat pada lengan Imran untuk terus berdiri. Rambutnya yang sentiasa disanggul kemas kini kusut masai, dia kelihatan 10 tahun lebih tua dalam sekelip mata. Anak sulung yang sentiasa dibanggakannya, yang berkebolehan dan menjadi contoh, rupa-rupanya seorang lelaki tak tahu malu yang menjalinkan hubungan sulit dengan istri adiknya sendiri. Anak bongsu yang disangkanya baik hati dan lembut, rupa-rupanya seorang suami yang tidak berdaya, tidak tahu menahu dikhianati oleh istri dan abang kandungnya. Dan menantu bongsu yang sentiasa disayanginya, yang lemah lembut, rupa-rupanya seorang perempuan jalang yang menggoda abang iparnya sendiri. Ketiga-tiga orang yang paling disayangi dan dipercayainya telah mengkhianatinya, dan menjadikan keluarga contohnya bahan ketawa dunia. Kejutan ini terlalu besar untuk ditanggung oleh seorang wanita yang sudah berusia. Ibu mertua saya berpaling kepada saya. Di matanya, tiada lagi ketegasan atau autoriti seorang ibu mertua. Hanya keletihan yang melampau, kekosongan, dan rasa malu yang mendalam. Yasmin, ibu mertua saya membuka mulut dengan suara yang serak dan lemah. Kamu dah lama tahu pasal nih? Saya diam, kesunyian saya adalah jawabannya. Ibu mertua saya mengangguk perlahan, senyuman pahit terukir di bibirnya. Rupanya, aku nih memang orang tua yang bodoh. Benda dahsyat macam nih jadi dalam rumah, aku langsung tak tahu. Aku selalu banggakan mereka. Aku minta maaf sangat pada kamu Yasmin. Entah betapa susahnya kamu seorang diri selama nih. Ibu mertua saya mengangkat tangannya yang berkedut dan terketar-ketar untuk memegang tangan saya. Maafkan Mak, Yasmin. Mak bukan ibu mertua yang baik. Mak terlalu buta, termakan dengan kata-kata manis dan lakonan mereka. Akhirnya, kebodohan Mak nih seolah-olah menolong mereka menyeksa kamu. Mak minta maaf sangat. Ibu mertua saya mula teresak-esak. Tangisan seorang ibu yang hancur luluh, penuh dengan penyesalan. Ini kali pertama saya melihat ibu mertua saya begitu lemah. Saya memandangnya dengan perasaan yang bercampur baur. Saya tidak lagi membencinya, hanya kasihan. Dia juga mangsa. Mangsa yang ditipu oleh pembohongan anak-anak yang amat disayanginya. Saya menggenggam tangannya dengan erat. Mak, jangan cakap macam tuh, benda dah jadi. Salahkan sesiapapun dah tak guna. Sekarang nih, Mak kena jaga kesehatan. Kalau Mak pun tumbang, siapa nak jaga rumah nih? Kata-kata saya seolah-olah memberinya sedikit kekuatan. Ibu mertua saya berhenti menangis dan mengangguk. Betul. Aku tak boleh tumbang. Aku kena kuatkan semangat, hadapi budak-budak tak guna tuh. Anak-anak aku, biar aku yang ajar semula. Ibu mertua saya memandang saya. Pandangannya menjadi lebih tegas. Yasmin, cakap jujur dengan Mak. Kemalangan nih, adakah ini semua rancangan kamu? Soalan ibu mertua saya lembut, tetapi tajam seperti pisau menikam rahasia saya. Saya terdiam seketika, tetapi saya memutuskan untuk tidak berbohong. Saya memandang tepat ke matanya dan mengangguk perlahan. Saya menjangkakan ibu mertua saya akan marah dan memaki saya sebagai menantu jahat, tetapi tidak. Ibu mertua saya hanya mengeluh panjang. Ya, Mak faham, kamu betul. Binatang yang tak tahu malu macam tuh, memang kena ajar dengan cara luar biasa. Apa yang patut Mak buat, kamu dah tolong buatkan. Terima kasih, Yasmin. Kata-kata ibu mertua saya itu melepaskan semua beban berat di hati saya. Saya tahu mulai saat ini, saya tidak lagi berjuang seorang diri. Saya telah mendapat sekutu yang paling kuat dalam keluarga ini. Dan drama dendam saya kini baru sahaja akan memasuki fase baru yang lebih sengit dan kejam. Para pelanggan sekalian, anggukan dan ucapan terima kasih ibu mertua saya pada malam itu menjadi satu titik perubahan yang tidak dijangka. Ia bukan sekadar persefahaman antara dua wanita yang berkongsi penderitaan yang sama, tetapi permulaan sebuah pakatan yang kuat dan mengejutkan. Saya tahu untuk menamatkan tragedi ini dan membuat para pengkhianat membayar harga yang paling setimpal,
gam super sahaja tidak mencukupi. Saya perlu memberikan satu pukulan penamat yang muktamat. Pukulan maut yang bukan sahaja akan menghancurkan cinta terlarang mereka, tetapi juga asas material dan keangkuhan yang telah memupuk dosa itu. Pembedahan Amirul dan Suraya berlanjutan selama hampir 3 jam. Selama masa yang panjang itu, saya, ibu mertua, dan Imran duduk diam di koridor hospital. Tiada siapa yang bersuara, masing-masing tenggelam dalam pikiran sendiri. Imran duduk menundukkan kepala. Bahunya yang bidang tidak henti-henti terhinjut-hinjut. Sesekali dia menumbuk dinding dengan kuat, meluahkan rasa tidak berdaya yang melampau. Ibu mertua saya pula telah pulih dari kejutan awal, dan kembali tenang dengan cara yang menakutkan. Dia duduk tegak, matanya terpejam, tetapi saya tahu di dalam kepalanya, badai kemarahan dan perhitungan sedang melanda. Lampu bilik bedah terpadam dan seorang dokter yang kelihatan letih keluar. Dia memberitahu kami bahwa pembedahan berjaya. Kedua-duanya telah dipisahkan, tetapi harga yang perlu dibayar tidaklah kecil. Selepas dipindahkan ke bilik pemulihan, Amirul dan Suraya kedua-duanya masih tidur lena di bawah pengaruh bius. Kami dibenarkan melawat seketika. Melihat mereka berdua terbaring di katil berasingan, dengan balutan putih, muka pucat dan kesakitan, sesiapapun akan berasa kasihan. Tetapi bukan saya. Saya pikir itu adalah hukuman yang setimpal. Malam itu, ibu mertua saya berkata kepada saya, "Yasmin, kamu baliklah berehat dulu, biar Mak dengan Imran yang jaga di sini. Kamu pun dah penat seharian." Saya tahu ibu mertua saya bukan sekadar mau saya berehat, dia mau memberi saya, dan juga dirinya sendiri, masa untuk berpikir. Saya mengangguk tanpa berkata apa-apa dan meninggalkan hospital dengan senyap. Tetapi saya tidak pulang ke rumah. Saya memandu ke tempat lain, sebuah apartemen studio kecil yang telah lama saya sewa secara rahasia. Disitulah semua rahasia dan senjata yang telah saya kumpulkan secara senyap untuk hari ini disimpan. Keesokan paginya, saya kembali ke hospital. Bukan lagi Yasmin Sofia yang letih dan cemas. Saya bersolek tipis, memakai pakaian pejabat yang elegan, menampilkan image yang tenang dan berwibawa. Apabila saya masuk ke bilik Wat, Amirul dan Suraya kedua-duanya sudah sedar. Ibu mertua dan Imran juga berada di situ. Udara di dalam bilik itu berat seperti plumbum. Melihat saya masuk, Amirul dan Suraya kedua-duanya terkejut. Mereka memandang saya dengan pandangan yang bercampur aduk antara rasa bersalah, malu, dan ketakutan yang tidak dapat disembunyikan. Karena mereka tidak tahu sejauh mana saya tahu, dan apa yang akan saya lakukan seterusnya. Saya tidak memandang mereka. Saya terus ke sebelah katil ibu mertua dan meletakkan sebuah beg bimbit di atas meja. "Mak, dah tiba masanya untuk Mak tahu beberapa kebenaran," saya berkata dengan suara yang tenang. Ibu mertua saya memandang saya, kemudian beg bimbit itu, dengan riak wajah tidak faham. Saya membuka beg itu dan mengeluarkan setimbun dokumen. "Ma ingat tak, saya memulakan. 5 tahun lalu, semasa A.I. Holdings ditubuhkan, sayalah yang melaburkan semua modal, hampir jutaan ringgit. Tetapi untuk menjaga air muka Amirul, saya bersetuju untuk dia memegang jawatan pengarah urusan dan saya kekal sebagai pemegang saham senyap. Saya meletakkan perjanjian pelaburan asal yang mempunyai tanda tangan saya dan Amirul di atas meja. Di atas kertas, saya masih pemegang saham terbesar syarikat ini dengan 70% pegangan. Secara undang-undang, kuasa membuat keputusan muktamad syarikat ini bukan di tangan Amirul, tetapi di tangan saya. Bilik itu menjadi sunyi sepi. Amirul dan Suraya memandang saya dengan mata terbeliak. Mungkin mereka tidak pernah menyangka istri dan kakak ipar yang selama ini hanya seorang suri rumah yang patuh, boleh menjadi begitu teliti dan kemas dari segi undang-undang. Ibu mertua saya hanya diam. Dia seolah-olah mula menyadari bahwa permainan ini jauh lebih rumit daripada yang disangkanya. Saya terus mengeluarkan katruf kedua saya. Saya mengeluarkan setimbun dokumen lain. Dan ini juga, Mak. Rumah banglo yang kita tinggal, kereta Benz yang Amirul pandu, dan apartemen yang didiami Imran dan istrinya. Mak tahu tak semua harta ini atas nama siapa? Saya membelek satu persatu geran tanah dan geran kereta. Di ruangan pemilik, hanya ada satu nama, Yasmin Sofia. Sejak awal, semasa membeli aset-aset ini dengan uang saya telah meminta semuanya diletakkan atas nama saya. Amirul juga bersetuju. Katanya, itu adalah cara untuk membuktikan cinta dan terima kasihnya kepada saya. Saya melemparkan pandangan sinis ke arah Amirul. Cuma nampaknya awak dah lupa janji itu. Amirul tidak dapat lagi berbaring diam. Dia coba bangun, tetapi luka di badannya berdenyut, membuatnya mengerutkan dahi. "Yasmin,
Awak, macam mana awak boleh buat macam ni? Dia tergagap-gagap. Saya buat apa? Saya tersenyum sinis. Saya cuma ingatkan awak. Semua yang awak ada, kerjaya, kedudukan, rumah, kereta, semuanya saya yang berikan. Awak tak pernah benar-benar memilikinya. Saya cuma benarkan awak gunakannya. Dan saya memberikan pukulan penamat. Saya mengeluarkan telepon bimbit saya. Mak, ingat saya baru tahu pasal hubungan mereka berdua nih semalam? Tak, Mak, saya dah tahu lama. Saya memainkan sebuah video. Ia adalah rekaman dari kamera keselamatan yang saya pasang secara rahasia di ruang tamu. Video itu menunjukkan Amirul dan Suraya berpelukan dan berciuman secara rahasia di sofa rumah semasa saya berada di kampung. Seterusnya, muncul pula berpuluh-puluh message manis yang mereka hantar antara satu sama lain. Message-message yang saya pulihkan secara teknikal dari tablet lama Suraya. Suraya, rindunya. Kalau dapat awak ada di sisi abang sekarang. Abang, tunggulah sampai istri abang yang membosankan tuh keluar. Nanti Suraya datang cepat-cepat. Bukti-bukti dikemukakan satu persatu, jelas, tajam, dan tidak dapat disangkal. Ia seperti tukul besi gergasi yang terus menghentam, menghancurkan semua alasan dan kepura-puraan. Pukulan maut saya telah dilepaskan. Saya bukan sahaja menunjukkan kekuatan keuangan saya kepada mereka. Saya telah mendedahkan keseluruhan kebenaran kotor, membuktikan bahwa pengkhianatan mereka bukanlah kesilapan sesaat, tetapi satu perancangan yang lama dan penuh dengan penipuan. Para pelanggan sekalian, apabila semua bukti yang tidak dapat disangkal itu terdedah dan wajah sebenar kedua-dua pendosa itu dikoyakkan tanpa belas kasihan, drama yang paling menyedihkan pun bermula. Berdepan dengan risiko kehilangan segalanya, harta, marwah, dan juga hubungan kekeluargaan, Amirul dan Suraya tiada pilihan lain selain melakonkan watak penyesalan. Yang memulakannya adalah suami saya, Amirul. Tanpa menghiraukan lukanya yang masih sakit, dia menggagahkan diri turun dari katil. Dia berjalan terhuyung-hayang, dan kemudian melutut di atas lantai sejuk di hadapan saya dan ibu mertua saya. Mak, Yasmin, saya salah. Dia mengangkat wajahnya yang dibasahi air mata. Semua ini salah saya. Saya memang jantan tak guna, tak layak jadi suami, tak layak jadi abang. Saya macam dirasuk syaitan, tewas pada godaan sesaat, buat kerja binatang macam nih. Mak, Yasmin, tolonglah bagi saya satu peluang lagi. Saya janji, saya bersumpah, tak akan jadi macam ni lagi. Saya akan putuskan hubungan dengan Suraya. Saya akan hidup untuk awak dan keluarga kita je. Tolonglah. Tolong jangan tinggalkan saya, Yasmin. Dia menangis dan merayu dengan terdesak. Coba bergantung pada hati nurani wanita, pada sisa-sisa kasih sayang yang masih ada. Rakan seperjuangannya, Suraya, tidak ketinggalan. Dia juga coba bangun, tetapi nampaknya lukanya lebih sakit. Dia hanya mampu meniarap di atas katil dan mula tersesak-sesak. Mak, Kak Long, saya pun salah, dia berkata sambil menangis. Saya memang perempuan jalang tak tahu malu. Semua ini sebab saya. Saya yang tak jaga maruah, goda Abang Amirul. Saya dah hianati kepercayaan Kak Long, kepercayaan semua orang dalam keluarga ni. Saya tak layak minta maaf pun, cuma, tolonglah jangan tinggalkan Abang Amirul sebab kesalahan saya. Abang Amirul masih sayangkan Kak Long. Biar saya seorang yang tanggung semua dosa nih. Para pelanggan sekalian, nampak tak? Sehingga saat ini pun dia masih berlakon. Dengan menyalahkan dirinya sendiri dan menjadikan dirinya mangsa yang kasihan, dia coba mendapatkan simpati dan meringankan dosa mereka berdua. Memang gandingan yang hebat. Seorang menyalahkan godaan sesaat, seorang lagi mengaku akan menanggung semua kesalahan. Drama yang sempurna. Kalau saya yang semalam, mungkin hati saya akan lembut. Mungkin saya akan percaya pada air mata dan janji itu. Tetapi, saya yang hari ini bukan lagi bodoh. Saya dapat melihat niat sebenar mereka. Saya tahu air mata itu bukan air mata penyesalan, tetapi air mata ketakutan. Mereka takut kehilangan syarikat, rumah banglo, dan kehidupan mewah yang mereka nikmati sekarang. Saya tidak berkata apa-apa, hanya memandang ibu mertua saya dengan tenang. Kini, orang yang akan menjatuhkan hukuman bukanlah saya, tetapi ibu mertua saya. Ibu mertua saya duduk diam memerhatikan drama kedua-dua anaknya. Tiada sebarang emosi terpancar di wajahnya. Apabila rayuan itu reda, ibu mertua saya perlahan-lahan bangun. Dia tidak pergi kepada anaknya. Dia berjalan ke katil menantu bongsunya, Suraya. Dia memandangnya dengan pandangan yang dingin dan jauh. Kau kata kau nak tanggung semua dosa,
Ibu mertua saya bertanya dengan suara yang tenang. Bagus, aku akan tunaikan hajat kau. Ibu mertua saya berpaling kepada Imran yang berdiri senyap seperti bayang-bayang di sudut bilik. Imran, mari sini. Imran berjalan perlahan-lahan, matanya masih kosong. Ibu mertua saya meletakkan sekeping kertas dan sebatang pen di atas meja. Surat cerai, Makdah siapkan untuk kau. Tanda tangan. Bebaskan perempuan ini, biar dia tanggung dosa dia sepuas-puasnya. Kata-kata ibu mertua saya lembut, tetapi luar biasa kejam. Ia adalah pukulan maut yang tidak meninggalkan sebarang jalan keluar untuk Suraya. Drama para pengkhianat ini akan berakhir. Para pelanggan sekalian, Makdah siapkan untuk kau. Tanda tangan. Kata-kata ibu mertua saya itu seperti ketukan tukul hakim yang terakhir, menutup semua pintu harapan adik ipar munafik saya. Topeng mangsa yang coba dipakainya hancur berkecai, mendedahkan wajah aslinya yang penuh ketakutan dan putus asa. Dia memandang surat cerai di atas meja dengan pandangan kosong, kemudian memandang suaminya, Imran, yang masih kaku seperti batu. Dia mula menangis lagi. Tetapi kali ini, bukan lakonan. Ia adalah ketakutan sebenar seorang yang akan kehilangan segalanya. Imran, abang tak boleh buat saya macam ni. Dia merayu dan menangis kepada lelaki yang telah dikhianatinya dengan kejam. Saya tahu saya salah. Saya cuma hilaf sekejap. Tolonglah bagi saya satu peluang lagi demi hubungan kita selama ni. Saya janji. Saya bersumpah, tak akan jadi macam ni lagi. Saya akan jadi istri yang baik. Saya akan lahirkan anak untuk abang. Tolonglah, jangan tinggalkan saya. Ia seperti tukul besi gergasi yang terus menghentam, menghancurkan semua alasan dan kepura-puraan. Pukulan maut saya telah dilepaskan. Saya bukan sahaja menunjukkan kekuatan keuangan saya kepada mereka. Saya telah mendedahkan keseluruhan kebenaran kotor, membuktikan bahwa pengkhianatan mereka bukanlah kesilapan sesaat, tetapi satu perancangan yang lama dan penuh dengan penipuan. Ia telah membunuh cinta dan kemaafan, hanya meninggalkan rasa jijik dan kesakitan yang melampau. Imran tidak berkata sepatah pun. Dia berjalan perlahan-lahan, dengan pandangan yang tidak lagi kosong, tetapi kosong dengan cara yang menakutkan. Dia tidak memandang wajah Suraya yang dibasahi air mata. Dia hanya memandang surat cerai itu seolah-olah ia satu-satunya benda yang wujud di dalam bilik itu. Dia mengambil pen yang diletakkan oleh ibunya. Tangannya bergetar, bukan karena teragak-agak, tetapi karena kemarahan. Suraya semakin ketakutan. Dia coba turun dari katil untuk memegang kaki suaminya. Imran, jangan. Tolonglah. Tetapi Imran tidak memberinya peluang. Dia menunduk dan dengan tegas menandatangani namanya di surat cerai itu. Tanda tangan yang comot dan bergetar, tetapi terukir dalam di atas kertas, seolah-olah mata pisau yang membelah hubungan mereka, masa lalu dan masa depan mereka. Antara kita. Imran akhirnya membuka mulut. Suaranya serak dan jauh. Dah tak ada apa-apa. Tak. Suraya menjerit putus asa. Dramanya gagal sepenuhnya. Dia kehilangan segalanya. Dia telah menghancurkan perkawinan dan kehidupan tenangnya dengan tangannya sendiri. Tetapi para pelanggan sekalian, itu baru separuh daripada penghakiman. Itu adalah hukuman untuk pihak ketiga. Dendam kedua dan yang paling muktamat adalah untuk suami pengkhianat saya. Ketika semua perhatian tertumpu pada tragedi pasangan Imran, saya perlahan-lahan membuka mulut. Saya tidak memandang ibu mertua atau Imran. Saya memandang tepat ke arah Amirul yang masih melutut di atas lantai sejuk seperti orang hilang akal. Amirul, bangun. Suara saya tidak lagi dingin. Ia tenang dengan cara yang menakutkan. Tak payah melutut lagi. Drama awak baik dihentikan di sini. Dia memandang saya dengan mata yang masih berkaca-kaca. Secebis harapan terlintas di wajahnya. Dia mungkin pikir kemarahan saya sudah reda. Dan memandangkan Suraya sudah dihukum, mungkin saya akan lembut. Mungkin saya akan memaafkannya demi hubungan kami dan maruah keluarga. Yasmin, awak maafkan abang, kan? Dia tergagap-gagap. Kita boleh mula semula, kan? Abang janji, tak akan. Saya memotong kata-katanya dengan senyuman yang lebih dingin daripada ais. Mula semula? Amirul, awak ingat cermin yang dah pecah boleh dicantum semula? Awak ingat pengkhianatan jijik ni boleh dihapuskan dengan beberapa titis air mata buaya dan janji lapuk? Saya mengeluarkan setimbun dokumen lain dari beg bimbit saya dan meletakkannya betul-betul di hadapannya. Bilik itu senyap semula. Ini surat cerai yang saya dah tanda tangan siap-siap, saya berkata dengan tegas. Dan ini, saya membelek helaian seterusnya.
Suara saya tenang dan jelas, seperti seorang peguam membacakan pasal. Semua dokumen undang-undang yang menuntut awak menyerahkan keseluruhan pengurusan A.Y Holdings dan 30% saham awak kepada saya, mengikut perjanjian pelaburan yang kita buat 5 tahun lalu. Awak kena keluar dari rumah Bang Loni dalam masa 24 jam, dan pulangkan kereta Benz serta semua barang berharga lain atas nama saya. Senang cerita, awak kena keluar sehelai sepinggang. Kata-kata saya tidak mempunyai sebarang belas kasihan dan telah menghancurkan Amirul sepenuhnya. Dia memandang saya dengan mata terbeliak, tidak percaya apa yang didengarinya. Yasmin, awak tak boleh buat macam ni. Awak bergurau, kan? Awak nak bunuh saya ke? Syarikat tu pun ada titik peluh saya. Titik peluh? Saya bertanya dengan sinis. Titik peluh awak yang mana? Yang berasmara dengan istri adik awak di belakang saya? Atau titik peluh awak belikan hadiah untuk perempuan simpanan awak dengan duit yang saya korbankan seluruh harta pusaka saya untuk tubuhkan syarikat tu? Amirul, jangan lupa, kalau bukan sebab rumah, duit, berjuta-juta ringgit peninggalan arwah mak ayah saya dulu, awak tu sampai sekarang mungkin masih lagi jurutera pembinaan kontrak yang mencari kerja. Ia telah membunuh cinta dan kemaafan, hanya meninggalkan rasa jijik dan kesakitan yang melampau. Imran tidak berkata sepatah pun. Dia berjalan perlahan-lahan, dengan pandangan yang tidak lagi kosong, tetapi kosong dengan cara yang menakutkan. Dia tidak memandang wajah Suraya yang dibasahi air mata. Dia hanya memandang surat cerai itu seolah-olah ia satu-satunya benda yang wujud di dalam bilik itu. Dia mengambil pen yang diletakkan oleh ibunya. Bukan saman cerai biasa, tapi termasuk penipuan, pecah amanah, dan juga perzinaan. Saya akan dedahkan semua bukti ini pada media. Saya menunjuk ke arah telepon bimbit saya. Biar satu dunia tahu yang pengarah urusan muda dan berjaya, Kang Min Yuk, yang selalu bercakap pasal etika bisnis, rupa-rupanya jantan tak guna yang menumpang hidup istri sambil main kayu tiga dengan istri adik sendiri. Masa tu, kita tengok siapa yang awak boleh pandang. Pilih, tanda tangan dan pergi dengan senyap, atau dihina oleh masyarakat. Dendam saya bermula. Di satu pihak, Imran dengan tegas menceraikan Suraya tanpa memberikannya sebarang harta, menjadikannya papa kedana dan dihalau dari keluarga mentua. Di pihak lain, saya bukan sahaja menceraikan Amirul, tetapi juga melucutkan segala yang menjadi kebanggaannya, kerjaya, harta, dan marwah. Dua beradik ipar yang bersama-sama mengkhianati orang yang paling menyayangi mereka, kini akan bersama-sama menghadapi pengakhiran yang menyedihkan, dengan tangan kosong dan masa depan yang gelap. Para pelanggan sekalian, penghakiman terakhir tidak dijatuhkan di mahkamah yang megah, tetapi di dalam bilik kuat yang sejuk, oleh mereka yang telah mereka lukai. Saya bagi awak duit, peluang, dan air muka sebagai seorang pengarah. Dan sekarang, saya ada hak sepenuhnya untuk ambil balik semua yang asalnya milik saya. Tak, aku tak akan tanda tangan. Dia menjerit. Ketakutan bertukar menjadi kemarahan. Aku tak akan tanda tangan. Kalau kau buat macam ni, aku tak ada apa-apa lagi. Aku akan mati. Awak ada hak untuk tidak tanda tangan. Saya masih menjawab dengan tenang yang kejam. Tapi kalau awak tak tanda tangan, esok saya akan filekan saman secara rasmi. Beberapa hari berikutnya adalah hari-hari paling gelap bagi mereka, di mana mereka terpaksa membayar harga dosa mereka dengan setimpal. Kejatuhan Amirul berlaku dengan cepat dan kejam. Sebaik sahaja keluar dari hospital, dengan luka yang belum sembuh sepenuhnya, perkara pertama yang terpaksa dilakukannya ialah mengemas barang-barangnya dan keluar dari rumah banglo itu. Saya tidak berada di situ, saya tidak mahu melihat keadaannya yang menyedihkan. Ibu mertua saya yang menyaksikan proses itu. Menurut ibu mertua saya, dia hanya membawa sebuah beg pakaian berisi pakaian lama. Dia berdiri lama di hadapan pagar, memandang rumah yang pernah menjadi miliknya dengan pandangan kosong, sebelum diam-diam menaiki taksi dan hilang. Kereta Benz mewahnya saya ambil semula. Akaun-akaun bank atas namanya tetapi menggunakan dana syarikat juga dibekukan atas perintah mahkamah. Dia bertukar dari seorang pengarah urusan yang megah kepada seorang papa kedana yang tiada rumah, tiada kereta, dan tiada duit dalam sekelip mata. Tetapi itu bukanlah yang terburuk, kejatuhan material tidaklah sesakit kejatuhan marwah. Keesokan harinya, saya pergi ke syarikat, mengadakan mesyuarat lembaga pengarah tergempar dan secara rasmi menamatkan jawatannya sebagai pengarah urusan. Kabar angin mengenai skandalnya dan hubungan sulit dengan istri adiknya juga entah bagaimana tersebar keluar. Seluruh syarikat, malah seluruh industri pembinaan, berbisik-bisik.
Pekerja-pekerja memandangnya dengan pandangan yang bercampur kasihan dan hina. Rakan-rakan kongsi perniagaan yang mengetahui perangai sebenarnya juga mula menjauhkan diri. Reputasinya sebagai seorang pengarah muda yang cekap yang dibinanya dengan susah payah kini menjadi bahan ketawa dunia. Dia coba mencari pekerjaan baru, tetapi dengan noda yang begitu besar dalam rekodnya, tiada syarikat pembinaan berpotensi yang mahu menerimanya. Dia terpaksa merendahkan diri, menghantar resume ke syarikat-syarikat kecil yang dahulu tidak dipandangnya pun. Tetapi di situ pun, orang berwaspada terhadapnya. "Encik Amirul, kami tidak ragui kebolehan awak," seorang pengurus sumber manusia berkata terus terang kepadanya. "Tetapi kepribadian awak, kami kena fikirkan semula. Kami tak boleh serahkan proyek besar kepada orang yang sanggup hianati istri yang bina kejayaannya." Dia terus ditolak. Dia terpaksa bermula semula dari jawatan paling rendah, sebagai seorang penyelia tapak biasa. Dengan gaji yang jauh lebih rendah untuk menampung gaya hidup mewahnya dahulu, dia terpaksa tinggal di sebuah bilik sewa yang sempit dan lembab di kawasan perumahan pekerja. Setiap hari dia terpaksa berdepan dengan realiti tapak pembinaan yang keras dan meletihkan, realiti yang pernah ditinggalkannya dengan uang saya. Dia kehilangan segalanya, kerjaya, keluarga, dan marwah. Nasib Suraya juga tidak jauh berbeza. Selepas bercerai dengan Imran dan dihalau dari rumah, dia kehilangan satu-satunya tempat bergantung. Pada mulanya, dia mencari Amirul, merayu untuk mereka memulakan hidup baru bersama-sama dalam kesusahan. Tetapi Amirul yang tenggelam dalam kesusahan dan kehinaannya sendiri tidak lagi mempunyai masa untuknya. Dia menghalaunya, malah menyalahkan semua dosa kepadanya sambil menjerit. "Semua ini sebab kau, kalau bukan sebab kau, hidup aku tak akan jadi macam ni. Pergi dari depan mata aku sekarang." Apabila lapisan wang dan rahasia hilang, hubungan terlarang mereka dengan cepat bertukar menjadi kebencian dan saling menyalahkan. Suraya menjadi sebatang kara. Dia malu untuk pulang ke rumah keluarganya. Kabar angin mengenainya telah sampai ke kampung, menjadi aib kepada keluarga. Dia tidak mempunyai pekerjaan yang stabil, hanya biasa hidup senang dengan menggunakan kecantikannya. Dihalau dari keluarga mentua dengan tangan kosong, dia terpaksa melakukan kerja-kerja kasar untuk menyara hidup. Dari seorang puan muda yang sentiasa berdandan cantik dan suka membeli belah, dia menjadi seorang pelayan di restoran murah, terpaksa menahan cemuhan dan pandangan sinis orang sekeliling. Ada yang berkata pernah melihatnya menangis seorang diri di perhentian bus pada tengah malam. Kelihatan sangat menyedihkan. Harga untuk penipuan dan ketamakan tidak terhingga akhirnya tiba dengan cara yang paling adil. Mereka bersama-sama mendaki ke puncak palsu dengan menggunakan pengkhianatan sebagai tangga, dan kemudian bersama-sama jatuh ke dasar lumpur kehinaan. Sambil menghancurkan orang-orang yang menyayangi dan mempercayai mereka. Itulah balasan setimpal dalam hidup, yang tiada siapa terkecuali. Para pelanggan sekalian, sementara kedua-dua pengkhianat itu mula merasai kepahitan hukuman, saya tidak boleh leka dalam kegembiraan atau dendam. Saya tahu badai baru sahaja bermula. Kejatuhan Amirul bukan sekadar kejatuhan seorang individu. Ia membawa risiko keruntuhan seluruh syarikat, di mana masa depan beratus-ratus pekerja dan keluarga mereka dipertaruhkan. Saya tidak boleh membiarkan titik peluh saya, dan usaha ramai orang terkubur bersama pengkhianatan seorang lelaki yang tidak layak. Kini tiba masanya untuk saya keluar dari kegelapan dan menuntut semula semua yang asalnya milik saya. Pada hari pertama saya mengambil alih pengurusan sebagai pengerusi. Apabila saya melangkah masuk ke A.Y. Holdings, saya berdepan dengan tembok besar keraguan dan permusuhan. Skandal Amirul telah tersebar luas. Dari peringkat pengurusan hingga ke pekerja tapak, mereka memandang saya, yang selama ini hanya dikenali sebagai puan, dengan pandangan curiga. Mereka berbisik-bisik di belakang saya. Mereka pikir saya hanyalah seorang wanita bertuah yang merampas syarikat dengan apa cara sekalipun selepas menyingkirkan suaminya. Mereka tidak percaya seorang wanita yang hanya tahu selok-belok dapur boleh mengemudi sebuah kapal gergasi yang sedang bergolak di tengah badai. Kekeliruan akibat pemergian mengejut Amirul telah membawa syarikat ke dalam krisis sebenar. Semangat pekerja jatuh merudum, ramai yang mula goyah, bimbangkan masa depan mereka. Beberapa kaki tangan utama yang merupakan orang kanan Amirul telah meletakkan jawatan. Rakan-rakan kongsi mula berasa tidak senang. Mereka menelepon bukan untuk meneruskan kerjasama, tetapi untuk meninjau keadaan dan memastikan syarat-syarat kontrak mereka. Beberapa pelabur yang cerewet malah mengugut untuk menarik balik dana dan membatalkan proyek. Kapal A.Y. Holdings benar-benar diambang karam. Saya tahu ini adalah ujian terbesar bagi saya. Tiada masa untuk bersedih atau berdendam.
Saya perlu bertindak dengan cepat dan tegas. Perkara pertama yang saya lakukan bukanlah pembersihan atau rombakan besar-besaran. Ia adalah mesyuarat. Mesyuarat tergempar dengan semua ketua jabatan dan juru terakanan, yang merupakan otak dan tulang belakang syarikat. Saya memakai sut hitam yang profesional dan tegas, dan melangkah masuk ke bilik mesyuarat. Saya berdepan dengan setiap pasang mata yang penuh dengan keraguan dan siasatan yang memenuhi bilik itu. Saya tidak berdolak-dalik, tiada kata-kata kosong. Terus ke intipati. Saya tahu, saya memulakan. Suara saya tenang tetapi bertenaga. Semua yang ada di sini keliru. Meragui masa depan syarikat dan kebolehan saya. Saya faham, tetapi saya di sini hari ini bukan untuk bercerita hal pribadi. Saya di sini untuk bercakap tentang kerja, tentang masa depan kita semua. Saya memberi isyarat kepada pasukan teknikal. Di skrin besar di belakang saya, mula muncul lukisan teknikal terperinci, model reka bentuk 3D yang rumit, dan pengiraan struktur yang penuh dengan angka. Ia adalah bahan reka bentuk asal untuk proyek-proyek paling sukar yang telah membina reputasi syarikat. Proyek-proyek yang selama ini dipercayai semua orang adalah hasil kerja bekas pengarah, Amirul. Ini adalah penyelesaian kaedah asas untuk proyek Green City yang dibina di atas tanah lembut. Saya menunjuk ke salah satu lukisan. Dan ini adalah reka bentuk sistem struktur keseluruhan untuk bangunan pejabat Sky Tower. Penyelesaian terobosan yang memaksimumkan kecekapan ruang dan menjimatkan kos. Semua proyek ini, semua penyelesaian teknikal ini, seperti yang Anda semua tahu, dikenali sebagai karya bekas pengarah, Amirul. Saya berhenti seketika, membiarkan kesunyian dan pandangan terkejut memenuhi bilik mesyuarat. Dan saya mendedahkan kebenaran yang tidak dijangka oleh sesiapapun. Tetapi orang yang berjaga malam, mengira setiap angka, mencari jawaban kepada masalah struktur yang paling rumit, dan memberikan ide-ide inovatif mengenai ruang dan bahan bukanlah dia. Saya menekan butang alat kawalan jauh. Di ruangan pencipta semua file itu, hanya ada satu nama, Yasmin Sofea. Itulah saya. Seluruh bilik mesyuarat riuh rendah. Orang ramai memandang saya, kemudian skrin, tidak percaya dengan mata mereka sendiri. Ketua pasukan reka bentuk yang sudah berusia dan terkenal dengan sikap cerewetnya bangun. Dia mendekati skrin, meneliti butiran teknikal dengan teliti, kemudian berpaling kepada saya. Pandangannya bertukar dari keraguan kepada kekaguman, dan akhirnya kepada penghormatan. Saya mendedahkan rahasia besar ini bukan sekadar untuk menuntut pengiktirafan. Ia adalah untuk membuktikan kuasa dan kebolehan saya dengan cara yang tidak dapat disangkal. Saya menunjukkan kepada mereka bahwa saya bukan sekadar puan yang tahu tentang duit, tetapi seorang jurutera yang benar-benar berkelayakan. Saya berada di belakang tabir bukan karena saya tidak mampu, tetapi karena saya terlalu mempercayai seorang yang tidak layak. Ada kepahitan dalam suara saya, tetapi saya cepat-cepat kembali tegas. Tetapi mulai hari ini, saya tidak akan lagi berada di belakang tabir. Saya akan berdiri di hadapan Anda semua sebagai pemimpin yang sebenar. Saya tahu syarikat sedang menghadapi kesukaran. Tetapi asas syarikat ini adalah nilai teras teknologi dan kualiti yang saya bina sendiri. Dan saya percaya selagi asas itu kukuh, tiada badai yang dapat menumbangkan kita. Saya perlukan kekuatan Anda semua. Kita akan bersama-sama bukan sahaja membangkitkan semula syarikat ini, tetapi juga membawanya ke tahap yang baru. Mesyuarat pada hari itu mengubah segalanya. Keraguan di mata pekerja bertukar menjadi penghormatan dan harapan baru. Mereka sadar bahwa suri rumah yang selama ini mereka pandang rendah rupa-rupanya adalah jiwa dan otak sebenar di sebalik kejayaan syarikat, dan saya terus bekerja. Bukan hanya duduk di pejabat dan menandatangani dokumen, tetapi saya sendiri turun ke tapak pembinaan. Dengan lengan baju yang disingsing dan topi keselamatan di kepala, saya berbincang dengan para jurutera mengenai penyelesaian teknikal. Apabila berlaku insiden tanah mendap di proyek resort pantai, sayalah yang berjaga malam meneliti semula semua data geologi dan mencadangkan kaedah rawatan asas baru yang berani tetapi sangat berkesan, menyelamatkan syarikat dari kerugian yang jelas. Saya juga secara proaktif mengatur pertemuan dengan rakan-rakan kongsi yang goyah. Saya tidak memberi alasan atau penjelasan mengenai hal keluarga.
Saya hanya meletakkan di atas meja rancangan perniagaan baru, visi, dan proyek-proyek berpotensi yang saya rancangkan. Dengan profesionalisme, pengetahuan yang mendalam, dan visi strategik yang tajam, saya berjaya meyakinkan mereka, malah berjaya mendapatkan kontrak-kontrak baru yang lebih bernilai. Di bawah pimpinan saya, A.Y Holdings bukan sahaja berjaya mengatasi badai krisis, tetapi juga memulakan perjalanan pertumbuhan yang lebih kukuh dan mampan berbanding sebelum ini. Saya bukan lagi istri yang hidup dalam bayang-bayang sesiapa. Saya telah menemui semula diri saya sebagai seorang jurutera wanita yang berbakat, seorang usahawan wanita yang kuat dan tegas. Kebangkitan saya bukanlah dendam, ia adalah pembuktian. Pembuktian bahwa nilai seorang wanita tidak akan pernah dapat ditenggelamkan oleh pengkhianatan atau prasangka sempit. Ia hanya menunggu peluang untuk bersinar dengan cemerlang. Para pelanggan sekalian, masa berlalu, 2 tahun telah berlalu sejak badai dahsyat itu melanda keluarga kami. Roda nasib seolah-olah telah berputar satu pusingan penuh, meletakkan segalanya kembali ke tempatnya. Syarikat pembinaan itu kini telah bertukar nama menjadi YesBina. Gabungan nama saya, Yasmin, dan Sofia, yang bermaksud kebijaksanaan. YesBina telah menjadi salah satu jenama yang paling dipercayai dalam industri. Bangunan-bangunan yang saya reka dan bina diiktiraf bukan sahaja kerana keindahan estetiknya, tetapi juga kerana kualiti unggul, kelestarian, dan teknologi inovatifnya. Saya bukan lagi bayang-bayang sesiapa. Dengan bakat dan usaha saya yang tidak henti-henti, saya telah membina empayar saya sendiri. Tetapi kejayaan terbesar saya bukanlah angka jualan atau bangunan tinggi, tetapi sesuatu yang lebih penting, membina semula sebuah keluarga. Keluarga dalam arti kata sebenar, yang saling menyayangi, menghormati, dan bergantung antara satu sama lain. Selepas semua kejadian itu, ibu mertua saya berubah sepenuhnya. Dia bukan lagi seorang yang tegas atau suka mencari salah. Kejutan terhadap kedua-dua anaknya telah menyadarkannya akan kesilapannya dalam menyayangi dan menilai orang. Ibu mertua saya menjadi lebih tenang dan lembut. Pandangan matanya terhadap saya sentiasa dipenuhi dengan rasa bersalah dan terima kasih yang mendalam. Ibu mertua saya tinggal bersama saya di rumah banglo itu. Bukan sebagai ibu mertua yang berkuasa, tetapi seperti kawan, seperti ibu kedua yang sebenar. Setiap petang apabila saya pulang dari kerja, ibu mertua saya berada di dapur, memasak makanan kegemaran saya. Kerja kena ada tenaga, kamu nih kurus sangat sekarang, ibu mertua saya berkata dengan suara kasihan. Kata-kata tajamnya dahulu hilang sama sekali, hanya tinggal keprihatinan dan kasih sayang yang tulus. Kadang-kadang, ibu mertua saya akan mengeluarkan album lama dan menunjukkan gambar-gambar Amirul dan Imran semasa kecil. Dia akan bercerita tentang hari-hari sukarnya membesarkan anak-anak seorang diri. Saya mula faham di sebalik ketegasannya. Ada hati seorang ibu yang telah banyak terluka. Kami saling bergantung, menyembuhkan luka masa lalu, dan mengubah hubungan mentua-menantu yang tegang menjadi kehangatan keluarga. Adik ipar saya, Imran, tidak rebah selepas kejutan perceraian itu. Kesakitan dan kehinaan telah mengubah pemuda yang selama ini lemah dan baik hati menjadi seorang yang kuat dan matang. Dia tidak lagi melakukan kerja pejabat yang membosankan. Dia menyertai syarikat saya, bermula dari jawatan paling rendah sebagai seorang penyelia tapak biasa. Dia tidak menolak kerja keras dan sukar, berpanas di bawah terik matahari di tapak pembinaan, bekerja dengan tekun. Dia berkata kepada saya, "Kak Long, saya tak nak hidup bergantung pada sesiapa lagi. Saya nak bina semula hidup saya dengan usaha saya sendiri. Saya nak buktikan yang saya bukan orang tak berguna, dan saya nak tebus sikit pun kesalahan keluarga saya pada Kak Long." Saya memberinya peluang untuk belajar dan berkembang, dan dia tidak mengecewakan saya. Dengan usaha yang tidak henti-henti, dia naik pangkat secara beransur-ansur. Kini, dia adalah salah seorang pengurus proyek yang paling cekap di syarikat, dihormati oleh semua orang. Hubungan kami sebagai kakak ipar dan adik ipar kini menjadi hubungan rakan sekerja dan sahabat karib. Kami bertiga, 3 orang yang terluka, istri yang dikhianati, ibu yang kehilangan kepercayaan pada anak, suami yang ditinggalkan istri, saling bergantung dan membina sebuah keluarga baru. Keluarga yang tiada lagi penipuan, tiada lagi pengkhianatan, hanya persefahaman, hormat, dan kasih sayang. Mungkin para pelanggan sekalian ingin tahu apa yang terjadi kepada kedua-dua pengkhianat itu. Saya juga kadang-kadang mendengar berita mereka melalui kenalan lama. Dikatakan Amirul hidup susah untuk menyerah diri selepas kehilangan segalanya. Beberapa kali dia coba bangkit semula,
tetapi tidak mendapat peluang karena noda yang terlalu besar pada masa lalunya. Tiada syarikat pembinaan yang mahu menerimanya, yang dicap sebagai pencuri ide istri. Dikatakan dia tinggal seorang diri di sebuah bilik sewa usang, hidup dalam kesunyian. Kadang-kadang pada hari raya atau hari peringatan, dia akan menelepon ibunya, tetapi ibu mertua saya hanya akan menjawab dengan acuh tak acuh dan meletakkan telepon. Luka yang ditinggalkannya pada ibunya mungkin tidak akan sembuh seumur hidup. Suraya pula hilang dari bandar ini selepas bercerai. Ada yang berkata dia pulang ke kampung dan hidup dalam cemuhan saudara mara dan jiran tetangga. Ada juga yang berkata dia berkahwin dengan seorang duda yang jauh lebih tua di negeri lain. Dimanapun dia berada, apapun yang dilakukannya, saya tidak lagi berminat. Semua dendam benar-benar telah hilang bersama masa. Mereka sedang membayar harga untuk pilihan salah mereka sendiri. Pada suatu petang hujung minggu, saya, ibu mertua, dan Imran kembali ke villa di Janda Baik, tempat tragedi itu bermula. Bukan untuk mengimbau kesakitan, tetapi untuk menamatkannya. Kami bersama-sama membersihkan bilik itu, membuang katil lama, dan mengecat semula dinding. Kami mahu menjadikan tempat ini ruang rehat yang sebenar, yang hanya ada gelak tawa dan kedamaian. Ketika senja mewarnai langit dengan warna ungu, kami bertiga duduk di halaman, minum teh bersama sambil memandang taman yang telah dijaga semula dengan subur. Semuanya dah berlalu, kan? Ibu mertua saya berkata dengan perlahan. Ada ketenangan dalam suaranya. Saya tersenyum dan mengangguk. Ya, Mak, semuanya dah berlalu. Ya, para pelanggan sekalian, segalanya akhirnya akan berlalu. Tiada badai yang tidak akan reda, tiada luka yang tidak akan sembuh. Kisah saya adalah kisah sedih tentang pengkhianatan, tetapi pada masa yang sama, ia adalah kisah indah tentang kekuatan keluarga dan kebangkitan seorang wanita. Kisah ini telah memberi saya, dan semoga Anda semua, pengajaran yang mendalam. Jangan pernah memandang rendah kekuatan seorang wanita, terutamanya apabila mereka terdesak, dan jangan pernah hilang kepercayaan pada kehidupan. Selepas hujan, pasti tanah akan menjadi lebih padat, dan langit akan cerah kembali. Kedamaian pasti akan datang semula. Selamat kembali kepada pelanggan saluran Senja Tenang. Begitulah berakhirnya perjalanan penuh liku Puan Yasmin Sofea. Walaupun ia bukanlah pengakhiran bahagia seperti dalam kisah cinta yang biasa kita dengar, ia adalah penamat yang sempurna bagi sebuah keluarga yang dibina semula di atas abu pengkhianatan, maruah, dan harga diri. Kita telah bersama-samanya merasai kepahitan penipuan, merasakan kedinginan kebenaran yang kejam, menahan nafas menyaksikan drama dendam yang bijaksana, dan akhirnya menarik nafas lega melihatnya menemui ketenangan. Mungkin apa yang tinggal di hati kita sekarang selepas cerita ini berakhir bukanlah sekadar kepuasan sebuah drama dendam, tetapi renungan mendalam tentang nilai-nilai teras keluarga dan kemanusiaan. Kisah Puan Yasmin Sofea bukanlah sekadar drama murahan. Ia adalah amaran tajam kepada masyarakat kita, dan cerminan hidup yang mendalam yang boleh kita semua renungkan. Pengajaran pertama dan paling jelas adalah amaran tentang bahaya cemburu dan ketamakan buta. Watak adik iparnya, Suraya, adalah contoh paling jelas. Dia mempunyai kemudaan, kecantikan, dan kemanjaan. Dia boleh hidup tenang dan bahagia di sisi suami yang baik, tetapi tidak. Dia tidak berpuas hati dengan apa yang dimilikinya. Melihat kehidupan mewah kakak iparnya dan abang iparnya yang berjaya, ular cemburu perlahan-lahan memakan jiwanya. Dia tidak melihat pengorbanan, kebijaksanaan, dan usaha yang dicurahkan oleh Yasmin Sofea. Dia hanya melihat hasilnya. Rumah banglo, kereta mewah, status sebagai puan. Dan dia pikir dia juga layak mendapatkannya, malah harus mendapatkannya melalui jalan pintas, jalan dosa, dengan menggoda abang iparnya. Kejatuhan Suraya dan Amirul memberi amaran kepada kita semua, dalam hidup, ada kalanya kita akan mendapati diri kita kurang bernasib baik berbanding orang lain. Itu adalah perasaan yang sangat manusiawi. Tetapi daripada membiarkan cemburu memakan diri kita, dan menjadikan kita pengecut yang coba menjatuhkan orang lain, bagaimana jika kita menjadikannya sebagai pendorong, melihat kejayaan orang lain, belajar, berusaha, dan memajukan diri sendiri. Kebahagiaan sejati tidak datang dari merampas apa yang bukan milik kita, tetapi dari membina nilai diri kita sendiri. Dan ingatlah, jika Anda membina kebahagiaan Anda di atas asas penipuan dan penderitaan orang lain, tidak lama lagi Anda sendiri akan terkubur di bawah runtuhan itu. Karma mungkin lambat, tetapi ia tidak akan pernah terlepas. Pengajaran kedua yang saya pikir kita semua, terutamanya wanita, perlu tanamkan dalam hati adalah potensi kekuatan dan kebijaksanaan luar biasa yang boleh ditunjukkan oleh seorang istri apabila terdesak,
Dalam sebahagian besar cerita, Yasmin Sofea digambarkan sebagai istri dan menantu idaman dari sudut pandangan tradisional. Bijaksana, sabar, mengorbankan segalanya untuk suami dan keluarga, dan mengorbankan kerjayanya untuk menjadi tulang belakang yang kukuh. Pengorbanan itu adalah satu kebaikan yang indah. Tetapi cerita ini juga menunjukkan bahwa pengorbanan buta dan kesunyian terhadap tanda-tanda amaran kadang-kadang boleh menjadi tanah yang subur untuk pengkhianatan bercambah. Tetapi perkara yang paling hebat tentang watak ini ialah apabila dia terdesak, dia tidak rebah atau memilih jalan balas dendam yang bising dan menjatuhkan maruah. Tidak, dia memilih jalan lain, jalan kebijaksanaan. Perbuatan meletakkan gam super kuat di dalam gel pelincir mungkin agak ekstrem, tetapi ia adalah tindakan simbolik. Ia menunjukkan perubahan kuat dari mangsa pasif kepada subjek aktif yang mencari keadilan sendiri. Dia tidak menggunakan kekerasan atau kata-kata kesat. Dia menggunakan pembohongan mereka sendiri sebagai senjata untuk menyerang mereka. Memasang perangkap yang sempurna agar serigala-serigala itu membuka topeng biri-biri mereka sendiri. Di akhir cerita, kebangkitan Yasmin Sofea mempunyai makna yang lebih besar. Dia tidak berhenti pada dendam. Dia keluar dari bayang-bayang sebagai seorang suri rumah dan kembali kepada dirinya yang sebenar, seorang jurutera wanita yang berbakat, seorang pemimpin yang tegas. Dia membuktikan bahwa nilai seorang wanita tidak terletak pada sama ada dia menjadi tulang belakang seseorang atau tidak, tetapi pada kebolehan, kebijaksanaan, dan ketabahannya sendiri. Kisah Yasmin Sofea adalah satu deklarasi yang kuat. Wanita boleh menjadi lembut dan berkorban, tetapi jangan pernah memandang rendah kekuatan mereka. Karena apabila cinta dan kepercayaan dipijak-pijak, mereka boleh menjadi lebih kuat dan menakutkan daripada sesiapapun. Dan mungkin salah satu pengajaran yang paling manusiawi dan menyentuh hati datang dari watak yang pada mulanya tidak kita jangkakan. Yaitu ibu mertuanya. Dia bukanlah ibu mertua yang sempurna. Dia terlalu menyayangi anaknya yang berjaya sehingga agak mudah percaya dan buta. Tetapi di hadapan kebenaran yang kejam, dia tidak menutup kesalahan. Dia rebah, dia menderita, tetapi akhirnya dia berpihak pada yang benar, menantunya yang teraniaya. Saat di hospital dia memegang tangan Yasmin Sofea dan berkata, "Kamu betul, adalah salah satu babak paling berharga dalam cerita ini." Ia menunjukkan bahwa perkara yang paling penting dalam hubungan mentua-menantu yang rumit bukanlah kata-kata manis atau hadiah material, tetapi keadilan dan belas kasihan. Seorang ibu mertua yang baik bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kesilapan, tetapi orang yang sadar akan kesilapannya dan berani berpihak pada kebenaran. Walaupun kebenaran itu akan melukai anak kandungnya sendiri, ibu mertua itu kehilangan anak lelaki yang rosak dan menantu yang licik, tetapi dia mendapat seorang anak perempuan yang sejati, seorang menantu yang akan menemaninya sepanjang sisa hidupnya dalam hormat dan kasih sayang. Ia adalah satu kehilangan yang menyakitkan, tetapi ia adalah permulaan sebuah keluarga baru yang lebih berharga. Dan para pelanggan sekalian, mungkin pengajaran yang paling mendalam dan manusiawi yang ditinggalkan oleh kisah Yasmin Sofea bukanlah tentang dendam yang memuaskan atau hukuman yang setimpal untuk orang jahat. Ia terletak pada cara orang-orang yang ditinggalkan berdepan dengan runtuhan selepas badai reda. Pada akhirnya, cerita ini adalah tentang kemaafan dan kekuatan luar biasa untuk membina semula kehidupan selepas keruntuhan. Pengakhiran cerita ini bukanlah kebencian yang tidak berkesudahan atau kegembiraan di atas penderitaan orang lain. Orang jahat telah membayar harga, dan karma telah dilaksanakan dengan adil. Tetapi orang-orang yang ditinggalkan, mangsa langsung dan tidak langsung tragedi itu, tidak memilih untuk terus terperangkap dalam dendam. Mereka memilih untuk melangkah ke hadapan. Ia adalah satu pilihan yang memerlukan keberanian dan kelapangan dada yang luar biasa. Babak Yasmin Sofea bersama ibu mertuanya dan adik iparnya yang malang, Imran, menjaga taman kecil di belakang rumah mungkin adalah salah satu babak yang paling indah dan mengesankan. Taman itu seperti keluarga mereka. Pernah musnah akibat badai penipuan dan cemburu. Tetapi kini, mereka bersama-sama mencabut rumput, menggemburkan tanah, dan menanam benih harapan baru. Tiada lagi perbezaan antara ibu mertua, menantu, kakak ipar, adik ipar. Hanya ada 3 insan yang telah melalui penderitaan yang begitu besar bersama-sama, 3 jiwa yang bergantung antara satu sama lain mencari penyembuhan. Babak itu menunjukkan kepada kita, selepas badai reda, yang penting bukanlah menuding jari siapa yang lebih salah, siapa yang lebih bertanggung jawab. Yang penting adalah bagaimana untuk bersama-sama menyembuhkan luka dan memastikan orang-orang yang tidak bersalah tidak terus menderita akibat kesalahan orang lain. Ia hanya akan menggerogoti dan menghancurkan jiwa kita sendiri dari dalam. Yasmin Sofea memilih kemaafan bukan karena adik iparnya layak dimaafkan,
tetapi karena dirinya sendiri layak mendapat ketenangan. Lebih jauh lagi, kemaafannya juga merupakan satu tindakan altruisme yang mulia. Ia adalah amaran tajam kepada masyarakat kita, dan cerminan hidup yang mendalam yang boleh kita semua renungkan. Pengajaran pertama dan paling jelas adalah amaran tentang bahaya cemburu dan ketamakan buta. Watak adik iparnya, Suraya, adalah contoh paling jelas. Dia mempunyai kemudaan, kecantikan, dan kemanjaan. Dia boleh hidup tenang dan bahagia di sisi suami yang baik, tetapi tidak. Dia tidak berpuas hati dengan apa yang dimilikinya. Kemaafan adalah untuk memberi peluang kepada orang-orang tidak bersalah yang ditinggalkan, seperti Imran dan ibu mertuanya, untuk memulakan hidup baru, peluang untuk keluar dari bayang-bayang dosa yang tidak mereka lakukan. Jika Yasmin Sofia terus terperangkap dalam dendam, menyalahkan dan mendesak mereka, ia tidak ubah seperti menyebarkan lagi penderitaan, menjadikan mereka dari mangsa kepada pelaku. Pilihannya telah menyelamatkan bukan sahaja dirinya, tetapi juga jiwa-jiwa lain yang sedang hancur. Dan yang paling penting, kemaafan adalah untuk memberi kekuatan kepada diri sendiri untuk melangkah ke hadapan dan menemui semula kegembiraan dan kedamaian dalam hidup. Karena selagi hati kita terikat dengan kebencian, kita tidak akan pernah dapat membuka hati dan menerima kebaikan yang akan datang. Para pelanggan sekalian, kisah Yasmin Sofia adalah sebuah tragedi tentang pengkhianatan, tetapi pada akhirnya, ia adalah satu pujian yang indah kepada kebijaksanaan, ketabahan, dan kelapangan dada seorang wanita. Ia mengingatkan kita bahwa kehidupan ini tidak pernah mudah, dan dalam hubungan yang paling rapat sekalipun, boleh wujud sudut gelap dan komplot yang tidak kita jangkakan. Pengkhianatan boleh datang pada bila-bila masa dan di mana sahaja, dan ia boleh menghancurkan kita. Tetapi janganlah karena itu kita hilang kepercayaan pada kehidupan dan kebaikan. Teruslah hidup dengan baik dan jujur, tetapi jangan lupa untuk mempunyai kedinginan, akal, dan keberanian. Belajarlah untuk mencintai dengan sepenuh hati, tetapi belajarlah juga untuk memerhati dengan akal. Kewaspadaan yang perlu bukanlah tembok yang menghalang perasaan, tetapi pagar yang membantu kita mengesan bahaya sebelum ia merosakkan taman kebahagiaan kita. Karena apabila Anda berada di pihak yang benar dan kebenaran berada di pihak Anda, tiada komplot kotor yang dapat menghancurkan Anda. Terima kasih karena sudi mendengar cerita dan buah pikiran saya pada hari ini. Jika Anda juga bersetuju dengan nilai-nilai kemanusiaan yang mendalam ini, jika Anda percaya bahwa pengajaran tentang kemaafan dan kekuatan untuk melangkah ke hadapan boleh menjadikan hidup kita lebih baik dan matang, sila sebarkan cerita ini. Langgan saluran Senja Tenang, tekan butang suka, dan kongsikan video ini dengan rakan-rakan dan orang yang Anda sayangi. Setiap perkongsian Anda adalah satu sumbangan untuk menjadikan masyarakat kita sebuah komuniti yang lebih baik hati, lapang dada, dan kuat. Sekali lagi, terima kasih setulusnya. Semoga Anda semua menikmati petang yang tenang dan bahagia bersama orang yang tersayang.